Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu lagi di markas Tirmizi Center, dan kita insya-Allah akan melihat bersama-sama satu tajuk yang kita pilih dalam kita nak memahami bagaimanakah kajian hadis berlaku di zaman para imam, di zaman para imam hadis yang terdahulu. Dan kalau dilihat yang saya edarkan, nota ringkas yang saya edarkan, tajuk kita nak bincangkan ialah benarkah Imam At-Tirmizi mutasahil, atau dalam terjemahannya bermudah-mudah ataupun lenient, longgar juga ada orang sebut begitu dalam menilai hadis. Jadi menilai hadis maksudnya memberikan ulasan terhadap hadis tersebut sahih ataupun tidak sahih, ataupun istilah zaman sekarang kita dengar orang menyebut sahih ataupun hasan ataupun dhaif ataupun lain-lain lagi, termasuklah maudhu' dan lain-lain. Benarkah Imam Tirmizi mutasahil? Mutasahil maksudnya tidak syaratnya tidak ketat ataupun tidak mantap. Kita akan huraikan nanti dalam nota yang kita berikan. Sebenarnya isu ni dah lama sentiasa dibincangkan oleh para ulama setiap kali berbincang tentang Imam Tirmizi. Dan setiap kali para ulama membincangkan soal hadis sahih, hadis hasan, akan disebut nama Imam Tirmizi dan akan disebutkan isu ini dalam banyak kitab yang menulis tentang hadis yang kita sedia maklum di negara kita ataupun di dalam kitab-kitab yang dicetak dalam bahasa Arab, kitab asal, kitab terdahulu sampai kita sekarang ini. Isu ni akan ada dibincangkan. Jadi kenapa kita pilih tajuk ni? Kerana pertamanya kita kadang-kadang mendengar orang menyebut dan mengkritik, tapi kita tidak pasti dan tidak tahu dari sudut mana kritikan tersebut. Jadi ada orang yang tak pernah dengar, ada orang yang tak tahu. So ada orang yang anggap macam Tirmizi ni imam, dan kita pun tak pernah tahu dia ni longgar ke ketat ke apa, kita tak tahu. Ada orang yang ambil tahu. So bagi orang yang ambil tahu, terbagi pula kepada, kita boleh katakan, dua golongan. Orang yang ambil tahu ni orang minat tentang Imam Tirmizi atau minat hadis. Maka mereka terbahagi kepada dua secara ringkasnya, iaitu pertama, mereka menerima Imam Tirmizi sebagai seorang imam yang mana kajiannya kajian seorang imam hadis seperti imam-imam yang lain. Bermakna mereka tak ambil peduli sangat tentang kritikan Imam Tirmizi ini bermudah-mudahan. Tapi sebahagian lagi terkesan dengan benda ni. Maka mereka secara tak langsung ataupun secara sedar ataupun tak sedar memandang Imam Tirmizi sebagai seorang imam hadis yang level yang kedua, level bawah berbanding dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, atau sebelumnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi mereka anggap macam mereka terkesan secara langsung atau tak langsung, secara sedar ataupun tak sedar, maka kesannya ialah mereka tidak mengambil pandangan Imam Tirmizi. Sebaliknya mereka mengambil pandangan ulama lain selepas Imam Tirmizi, atau ulama moden yang menilai hadis Imam Tirmizi. Jadi sebab kita dalam pendahuluan di sini, saya kata di masa ke semasa kita dapati ada yang menulis atau bercakap yang mengkritik kedudukan tokoh-tokoh hadis zaman dahulu. Yang saya maksudkan zaman dahulu ni ialah sekitar tahun 100 hijrah ke atas, ataupun yang 1 hijrah sehingga 200 hijrah lebih, ataupun 150 hingga ke 250, zaman antara zaman kegemilangan kajian hadis, iaitu 150 hijrah sampai 250 hijrah, sekitar itu anggarannya. Jadi bila kita sebut tokoh-tokoh hadis silam, kita menyebut tentang imam-imam Syafi'i, Imam Malik, sebelumnya Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Di zaman itu ada orang zaman sekarang ni
ataupun yang menulis zaman sekarang ni yang bercakap, mereka mempertikaikan kedudukan imam-imam tersebut. Jadi ada yang berani mempertikaikan Imam Syafi'i. Macam biasa kita tahu sedia maklum, ada orang pertikaikan Imam Syafi'i, ada orang pertikaikan Imam Bukhari dan Muslim, termasuk mempertikaikan mengkritik Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan lain-lain lagi. Dan di antara tokoh besar yang tak terlepas daripada kritikan itu ialah Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah, yang meninggal tahun 279 Hijrah. Jadi ada beberapa benda yang dipertikaikan, tetapi ia berkisar di sekitar tajuk Imam Tirmizi ini mutasahil, iaitu lawan kepada mutasyaddid, iaitu ketat dan keras dalam menilai hadis. Manakala mutasahil lah bermudah-mudahan, longgar dan tidak begitu mantap. Itu maksud dia. So ini kita nak bincangkan pada pagi ini, yang kita nak dapat maklumat-maklumat yang penting berkaitan tajuk ini. So kita mulakan dengan apa kita masukkan dalam mutasahil tersebut. Bermudah-mudahan ni apa, dari sudut apa, dalam bahagian apa. Maka saya sebutkan di sini bahawa mutasahil bermaksud bermudah-mudahan atau lenient dalam menilai hadis. Dengan tajuk yang luas lah, maksud dengan segala isu yang berkaitan dengan hadis. Dan terdapat pertikaian secara umum dan khusus. Ada ulama yang menulis, ada pengkaji yang menulis yang mengkritik secara umum. Maksud Imam Tirmizi ini keseluruhan dia bermudah-mudahan. Ada yang kritik secara khusus, iaitu sama ada bermudah-mudahan ni dia kata taklah semua, tapi merujuk kepada hadis yang disahihkan oleh Imam Tirmizi. Mana pertikaian dia apa? Pertikaian dia, hadis tersebut tak sampai tahap sahih. Kenapa Tirmizi kata sahih? Dia mudah mensahihkan, tapi sebenarnya tak sahih. Itu pertikaian dia. Okey. Maksud tak sama macam Bukhari, tak sama macam Muslim, tak sama macam Imam Ahmad. Tetapi dalam satu sudut lagi ada pula yang khusus mengatakan dia mutasahil ketika menilai hadis hasan. Maksud tadi ada orang kritik mengatakan dia bermudah-mudahan mensahihkan hadis. Hadis itu tak sahih, tak sampai tahap sahih, tapi dia kata sahih. Itu satu. Yang kedua, hadis yang dikata hasan. Maka kritikan dia bagaimana? Imam Tirmizi dikatakan bermudah-mudahan mudah menghasankan hadis yang dhaif. Tadi pertikaiannya mudah mensahihkan hadis yang tak sahih. Mungkin hadis tu martabat di bawah sikit, hasan ke dhaif. Imam Tirmizi kata sahih. Pertikaian yang kedua ialah, atau sudut yang kedua, dia mudah menghasankan, iaitu menaik tarafkan hadis yang sebenarnya dhaif. Itu pertikaian dia. Jadi ini ulama-ulama kumpulkan, dan kita dapati terdapat ada ulama yang kata begitu, dan ada ulama yang nafikan, dan ada ulama yang tak komen dan sebagainya. Jadi ini kita nak nampakkan jelas. Ada maksudnya sekarang ni mutasahil secara umum, yang ni kita kata terlalu umum, mudah sangat nak label. Tapi kita nak tengok lebih lanjut ialah adanya pertikaian dari segi penilaian sahih dan hasan. Itu kita nak sama-sama ingat pada awal. Maksudnya ada orang pertikaikan bagaimana Tirmizi kata hadis ni sahih, sedangkan dalam sanadnya ada orang tu, ada orang ni hadis ni tak sahih, bla bla. Okey. Yang kedua, bagaimana Tirmizi boleh hasankan hadis sedangkan hadis itu dhaif, dia kata hasan. Maka ini pertikaian, ini kritikan, ini dipanggil tajuk yang kita nak bincangkan. Jadi masa ke semasa timbul, orang kata begitu, orang kata begini, balik-balik Tirmizi ni tak boleh pakai secara umum gitu, ataupun tak boleh pakai pada sahih dan hasan. Jadi kita tahu bahawa pertama sekali Imam Tirmizi menilai hadis dan menilai periwayat. So ada dua bahagian. So dia nilai hadis, dia kata sahih ke hasan ke dhaif apa semua. Yang kedua dia nilai periwayat. Periwayat tu okey tak okey, sahih ke dhaif semua ada. Baik. Jadi saya katakan di sini secara ringkasnya gelaran begini membawa maksud bahawa penilaian Tirmizi ketika menilai hadis tidaklah mantap seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain. Di sini ada satu masalah besar di mana kita menganggap bahawa ada perbezaan antara imam-imam terdahulu.
Ini sentiasa dibangkitkan oleh orang-orang zaman sekarang yang mengatakan sesama imam-imam itu pun berbeza cara mereka menilai. Dengan imam kemudian pun ada beza. Setengah orang kata pula sama pada satu sudut, beza pada sudut yang lain. Jadi di sini kita nampak bahawa orang yang membangkitkan isu ni, dia nak bawa ke arah ataupun secara sedar ataupun tak sedar membawa natijah bahawa kalau Bukhari dan Muslim ni level A, tinggi, grade A, manakala Tirmizi dan lain-lain bawah. Jadi ini kita panggil membeza-bezakan kemampuan para ulama. So adakah perbezaan ini benar? Saya katakan di sini bahawa jangan lihat secara positif. Kita kata kita nak positif, sebab kita tahu bahawa bukanlah semua orang yang mengkritik Tirmizi ini menghina Tirmizi. Itu beza. Mengkritik bukan maksud menghina. Ini yang kadang-kadang setengah orang dia salah faham. Kita bukan larang orang mengkritik imam-imam, tapi kritikan tu mestilah pada tempatnya dan pada dalam bentuk yang sesuai. Kalau menghina memang tak boleh lah. Jadi setengah orang dia anggap hina tu kritik yang dibenarkan. Kita kata kritik ni dibenarkan secara umum, tapi mesti tengok kemampuan dan mesti tengok sudut mana nak dikritik. Sebagai contoh mudah, Sahih Bukhari, kitab yang hebat, tapi tetap dikritik oleh ulama selepas zaman dia, seperti Imam Ad-Darqutni. Kita dah pernah sebut dalam satu rakaman bagaimana Imam Ad-Darqutni mengkritik Sahih Bukhari dan Muslim sekali. So bila kita lihat cara dia kritik, pertama kita lihat kemampuan dia. Jadi Imam Ad-Darqutni, Masya Allah, di kurun keempat, dia ni dianggap Bukhari zaman beliau. Dia meninggal 354 Hijrah. Macam juga imam-imam lain. So kemampuan dia tidak syak lagi melayakkan dia untuk memberi pandangan. So kita bukan nak kata kita mesti macam dia untuk kritik, tapi memang tak samalah macam dia. Kan orang zaman sekarang tak akan sampai tahap Daraqutni. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana Daraqutni kritik Sahih Bukhari. Maka ada buat buku, dan buku dia dicetak dan kita boleh baca. Dan dicetak sekaligus antara dua kitab dia, Tatabbu' dan Ilzamat. Dua kitab dia, Tatabbu' dan Ilzamat, dan dicetak sekaligus. Dan kita baca dan kita lihat bagaimana dia kritik Sahih Bukhari. Memang amat beradab, amat cermat. Itu satu. Dan yang ketiga, kritikan sebegitu pun tidak semestinya betul. So ini tiga benda kita kena fikir. Siapa yang nak kritik? Yang kedua, bagaimana dia kritik? Yang ketiga, tak mesti betul. Sebab tu ulama menjawab balik kritikan Daraqutni. Yang mana Nawawi jawab dalam syarah Sahih Muslim, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani jawab dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Jadi sebagian orang dia silap faham. Pertama, dia nak semua orang kritik semua orang. Walaupun kita tak pandai dalam bab tu, kita nak kritik juga. Kita nak bercakap juga dalam bab tu, walaupun kita tak ada latar belakang sesuai. Baik. Kemudian selesai bab tu, yang kedua dia kritik cara yang tak kena. Cara dia bercakap merendahkan dan menjatuhkan imam-imam. Dan yang ketiga, dia anggap kritikan dia betul. Jadi maknanya dia jadi ta'assub kepada kritikan dia sendiri. Macam seorang kenapa tu? Macam seorang pengkaji hadis di Malaysia, dia kritik Sahih Bukhari. Dan kita minta penjelasan dan dia tak jawab. Jadi pertama, bagi dia layak kritik Bukhari. Tapi yang masalahnya, dia tak kritik dengan cara yang betul. Dia hanya bagi dakwaan tanpa bukti. Imam Daraqutni kritik Bukhari berbukti, bertulis, berfakta, berapa jumlah dia dan sebagainya. Kita boleh rujuk anytime. Tapi sahabat kita ni, dia kata dalam Bukhari ada sedikit hadis yang dhaif, dan dia tak beritahu dia apa, dan dia tak beritahu kenapa, dan dia tak nak cerita. Dan kita minta penjelasan, dia tak nak cerita. So ini masalah besar. Dia mengkritik cara tak betul. Kalau memang kita kata dia layak, sebab bagi dia layak, bagi dia lah, kita kata insya-Allah dia bertanggungjawab lah, dia layak sebab dia ada ijazah dalam bidang hadis, dia kata. Okey. Yang kedua, kritikan yang mestilah kritikan yang betul, yang lengkap, yang sempurna. Dan yang ketiga, adakah kritikan dia tu boleh dibincangkan lagi?
Itu yang saya nak jumpa, tapi dia diam. Tak tahu dia nak jumpa ke tak nak jumpa ke apa, tak tahu. Dia diam. Kita nak jumpa, nak tanya, nak bincang. So kita tidak ada langsung menyekat orang mengkritik sesiapa, tapi bila kita sedar siapa kita dan bagaimana, dan kita mesti juga prepare, bersedia untuk kritikan kita ditolak. Jangan sebab aku ada ijazah hadis, aku buat buku, aku buat ni, kena terima. Kita tak mesti. So ini yang kita panggil kritikan pertama, mesti kritik daripada orang yang mampu. Okeylah, kita kata sekarang ni ramai yang menulis, orang Arab ada, orang bukan Arab ada, orang putih pun ada, menulis pasal Imam Tirmizi. Pada mereka ni layak lah untuk kritik, Allahu'alam. Mereka mungkin menilai layak tu dari segi pengalaman dia, dari segi ijazah dia, dari segi kelulusan dia. Ada orang yang izinkan, Allahu'alam. Tak apalah. So kita kata sini, jika dilihat secara positif, mungkin kritikan ini tidak menjejaskan keseluruhan salah saja penilaian Tirmizi. Maksudnya orang yang positif dalam mengkritik ni pun ada. Bukan masuk orang yang cakap Tirmizi ni mutasahil, terus jahat, apa, hina. Kita tak kata macam tu kan. Kita pun pandai juga buat statement, tak nak statement kita ni tak adil. Kita kena adil nilai manusia. Ada ulama yang mengatakan kami terima Tirmizi mutasahil bermudah-mudahan, tapi tidaklah kami tolak keseluruhan, hanya pada keadaan tertentu. Disebutkan oleh para ulama, kadang-kadang dia kata kita cek kalau Tirmizi dalam satu penilaian dia bertentangan dengan Bukhari, kita ambil Bukhari. Itu maksud dia. Jadi secara umum dia melihat secara positif, kita terima Imam Tirmizi selagi tidak ada imam lain yang menolak dia. So bukan orang zaman moden, orang zaman sekarang, tapi ketika zaman dulu. So orang yang macam ni ada ramai yang mengkaji hadis dan menghormati Tirmizi, tapi menerima istilah bermudah-mudahan dalam sudut yang amat sempit. Kita akan sebut nanti. Ini pun kita boleh jawab, insya-Allah. Namun saya kata, jika tidak dipahami dengan baik, kalaulah benda ni, istilah Imam Tirmizi ni bermudah-mudahan tak dipahami dengan betul, kesannya buruk. Iaitu kesan dia apa? Keraguan terhadap kedudukan Tirmizi. Anggap dia ni tak macam yang sepatutnya. Sedangkan para ulama kata apa? Lepas Bukhari meninggal, Tirmizi lah pewarisnya di daerah sana, di bahagian Khurasan, di bahagian ilmu hadis di bahagian sana. Dan Bukhari berkata, mantafa'tu bika, apa yang aku dapat manfaat daripada kamu, akbar ataupun akthar, lebih banyak, lebih besar daripada mantafa'ta bi, yang kau dapat daripada aku. Bukhari katakan Tirmizi, aku belajar lebih banyak daripada engkau, lebih daripada engkau belajar daripada aku. Kemudian ramai ulama puji dan puji, kita akan lihat sekejap lagi. Jadi kalau ulama yang meletakkan Imam Tirmizi tempat yang tinggi, tiba-tiba kita salah faham benda ni dan kita menjatuhkan kedudukan dia, ini kesan buruk, menyebabkan kita tak ambil langsung. Akhirnya apa? Menolak kajian secara total. Ada orang ditolak sikit-sikit, ada orang tolak sebahagian, ada orang berhati-hati, ada orang tolak semua. Dan kita dapati benda ni walaupun tak diucapkan, dilafazkan oleh sebahagian orang, tapi cara dia buat tu begitu. Contohnya apa? Dia ambil hadis Imam Tirmizi, dia terus kata disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi mana Tirmizi? Okey, ada. Pause. Tak ada. Apa yang minum air? Contohnya saya ambil satu hadis Imam Tirmizi. Saya pula kata sebab Tirmizi ni ada masalah, saya tak nak ambil apa pandangan dia, saya terus ambil pandangan orang lain. Ini salah. Ada orang buat buku saya baca, riwayat Tirmizi, Albani kata sahih, riwayat Tirmizi, Albani kata dhaif, riwayat Tirmizi. Mana kata-kata Tirmizi tu? Sedangkan ulama zaman dulu meletakkan di tempat yang tinggi. Riwayat Tirmizi kata sahih, atau Tirmizi kata hasan, atau Tirmizi kata dhaif. Baik. Jadi ini yang kita bimbang bila ada orang yang salah faham maksud benda ni sampai ke tahap dianggap Tirmizi ini tak boleh pakai total. Ini paling bahaya. Baik. Sekarang kita pergi kepada istilah ataupun kata-kata yang mengatakan
Tirmizi mutasahil. Bila yang paling awal ataupun siapa yang paling utama, yang paling besar. Jadi kalau lihat daripada yang paling besar dan paling awal, dia jatuh kepada Imam Az-Zahabi. Imam yang terkenal di kurun ke-8 Hijrah yang mengarang banyak kitab. Kita semua kenal Imam Az-Zahabi. Jadi saya kata di sini bahawa sebagai ulama yang mengatakan bahawa antara ilmu yang paling awal dan paling terkenal, itu yang paling besar lah, menyatakan bahawa Tirmizi sebagai mutasahil ialah Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi. Dalam beberapa buah bukunya. Okey. Jadi persoalan paling penting di sini adalah, saya saja nak bangkitkan, adakah sebelum beliau ada ulama yang sependapat dengannya? Di mana ada tak ulama yang macam dia sebelum dia? Sebab Tirmizi ni bila dia tulis kitab? Dia tulis kitab di zaman imam-imam hadis, di zaman kurun ketiga Hijrah. Dia meninggal 279. Nota saya betul ke? Terbalik saya blur. Betul kan? Jadi yang paling penting kita nak tahu, dan saya akan jawab apa yang saya mampu. So pertama, kalau Zahabi antara yang utama, antara yang awal, bermakna sebelum ni apa kata ulama? Sebelum Zahabi, Zahabi kurun ke-8, kurun ke-7, kurun ke-6, kurun ke-5, kurun ke-4, kurun ke-3, berapa ratus tahun tu. Apa kata ulama tentang Tirmizi? Itu penting, kita kena fikir yang tu. Sebab setiap benda ada mula dia. Sebagai contoh, kita belajar ilmu hadis, adanya hadis hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi dalam ilmu hadis. Sebelum Ibnu Salah tak ada istilah ni. Itu ulama-ulama beritahu. Sebelum Ibnu Salah yang hidup di kurun ke-7, tak ada istilah hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi. Yang ada ialah hasan. Maka Ibnu Salah dalam kitab dia, Muqaddimah Ibnu Salah ataupun kitab Ma'rifat Anwa' Ilmu Hadis, sama ni kita buat kitab kat sini, dia cuba menghimpunkan dan mengeluarkan istilah baru. Istilah apa? Istilah hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. So bila kita tahu bermula pada situ, kita faham sebelum tu bagaimana, lepas tu bagaimana. Okey. Berarti sebelum Imam Ibnu Salah, hadis hasan ada dengan pelbagai maksud. Ibnu Salah datang, kumpulkan dan cuba fahamkan. Macam juga istilah-istilah lain dalam ilmu hadis. Kadang-kadang dia ada tarikh permulaan, dia ada sejarah dia muncul. Jadi bila kita tahu bahawa, saya nak komen itu sikit. Bila kita tahu bahawa antara yang terawal ialah Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi kurun ke-8, bermakna tidak ada ulama. Bila kita katakan begitu, setakat yang kita jumpa dan para ulama sebutkan, tidak ada ulama sebelum Zahabi yang kritik macam ni, melainkan sezaman dengan dia ataupun selepas dia. Sebelum tak ada. Apa maksud benda ni? Benda besar. Bermakna Imam Tirmizi buat buku tu semasa imam-imam, guru-guru dia masih hidup, rakan-rakan dia yang besar-besar masih ada, murid-murid dia pun ada. Dan tiada yang mengkritik Tirmizi, sama ada hadis dia ke, kitab dia yang mana satu ke. Lepas satu atau lepas dia, dan lepas tu sampai kurun Zahabi baru ada orang kritik. Ini masalahnya, ada benda yang kita kena faham sama-sama, iaitu ulama-ulama sebelum Zahabi tidak berpandangan sedemikian. Itu maksudnya. Tidak timbul isu, tapi isu ditimbulkan oleh Imam Az-Zahabi, dan ada sebab dia. Kita lihat sebab dia. Benda kedua pula ialah, adakah semua ulama selepas Zahabi setuju dengan beliau? Tadi sebelum, seringkali kita dah jawab, iaitu sebelum beliau tak ada orang cakap macam tu. Soal beza pandangan tak apa. Soal Imam Bukhari kata lain, Tirmizi kata lain, Abu Dawud kata dhaif, Tirmizi kata sahih, itu ada wujud walaupun tak banyak. Itu bukan mengkritik Tirmizi, itu berbeza pandangan. Sekarang ni Zahabi cakap Tirmizi ni dikritik banyaklah, beberapa kitab dia. Antara yang keras dia kata para ulama tidak berpegang dengan penilaian hadis Imam Tirmizi. Maksud menilai hadis Tirmizi. Jadi dijawab oleh ulama lepas dia, itu salah. Itu cara dia cakap tu, dia panggil ada unsur berlebihan, mengkritik. Itu maksud. Dijawab oleh beberapa ulama, kita akan sebut nanti. Jadi selepas Imam Zahabi pun kita dapati tak adalah ulama sepakat benda ni.
ulama masih berbincang dan berbeza pandangan. Jadi bila kita cakap benda ni, yang paling penting sekali ialah kita kena faham bahawa setiap perkara yang melibatkan tuduhan terhadap imam-imam ataupun kritikan yang menjatuhkan atau yang kritikan secara umum mesti dikaji benar ataupun tidak. Ini sama macam istilah mudallis. Saya nak kongsi sikit. Dalam ilmu hadis ada istilah mudallis, iaitu gelaran bagi rawi yang kadang-kadang dia riwayat hadis secara terang-terang, tak ada masalah. Kadang-kadang dia riwayat secara kabur dan tak pasti dia dengar ke tidak daripada guru dia. Ini dipanggil mudallis bila dia menyembunyikan kecacatan hadis beliau. So seorang rawi zaman dulu nak baca hadis, bila dia tahu hadis itu ada masalah, dia lindungkan dengan beberapa teknik. Itu dia panggil mudallis. Baik. Ada kitab dikarang tentang rawi-rawi yang mudallis. Tapi ulama kata apa? Kena cek. Pertama, kadang-kadang rawi itu dituduh mudallis tapi tak benar. Dituduh. Ada rawi pula yang dituduh mudallis tapi dia tadlis apa yang dia buat mudallis sikit sangat sampai tak memberi kesan kepada hadis dia. Bermakna dia riwayat hadis banyak, kadang-kadang dia buat benda tu, maka tidak menjejaskan. Ada rawi yang sama banyak, ada rawi yang banyak tadlis, ada rawi yang tadlis hadis ni tapi hadis ni tak. Jadi bila kita ambil sikap berhati-hati, kita tak golongkan ulama begitu saja. Walaupun dituduh mudallis, dalam istilah tajuk itulah saya bagi contoh, dia belum lagi. Kedua, saya bagi contoh, ada periwayat hadis yang dikatakan dhaif. Bila kita cek balik, rupanya ada beberapa pendapat tentang beliau. Jadi ini kita panggil penelitian. Kena berhati-hati. Ini berlaku dalam kes Imam Tirmizi juga. Bila dia mensahihkan hadis, kerana bagi dia rawi itu diterima, rupanya ada ulama lain kata tak, periwayat tersebut tidak diterima. So ini perbezaan pandangan. Bukan soal dia memudah-mudah mensahihkan hadis yang tak sahih, bukan. Dia mengikut ijtihad dia, ilmu dia, mendapati periwayat ni okey, hadis dia pun okey. Tiba-tiba kita tak tahu bagaimana dia cek. Kita pun pergi ambil orang yang tolak. Kita pun kata Tirmizi salah, periwayat ni dhaif, hadis dia tak sahih. Kita hanya melihat huraian orang lain. Sebab itu penting kita baca kitab Sunan Tirmizi untuk memberitahu bagaimana dia menilai hadis. Baik. Kemudian saya katakan juga lepas tu, baik, sekarang kita kena lihat secara umum kedudukan Imam Tirmizi dalam hadis. Ini kita nak ulang kaji. Kita nak bagi ingat dan sentiasa sedar bahawa orang yang mengkritik Imam Tirmizi, mengatakan dia bermudah-mudah sebagainya, dia mesti tahu banyak benda lain. Dia mesti ingat benda lain. Iaitu apa benda lain tu? Pujian para ulama dan pengesahan para ulama. So saya katakan pertama, bila kita baca biografi Imam Tirmizi, biodata dia, dalam buku-buku utama yang dikarang oleh ulama zaman berzaman, ulama buat banyak buku biografi biodata. Kita dapati beliau diletakkan sebagai imam, atau ejaan salah, kita dapati imam, pakar, tempat rujukan dan sebagainya. So kita dapati para ulama meletakkan dia dalam kedudukan yang tinggi. Sebagai contoh kita baca sikit ujian para ulama terhadap Imam Tirmizi. Berkata Abu Sa'id Al-Idrisi rahimahullah, Muhammad bin Isa Tirmizi ini hafiz. Gelaran hafiz ni maksudnya pakar, maksudnya dalam hadis. Ahadul a'immatil ladzina yuqtada bihim fi ilm hadis. Salah seorang imam yang dijadikan contoh ikutan dalam ilmu hadis. Sannafa kitab al-jami', dia mengarang kitab jami' itu Sunan Tirmizi, dan juga tawarikh dan ilah dan lain-lain. Tasnif rajulin alim mutqin, dalam keadaan buku-buku itu buku yang dikarang oleh seorang alim yang pakar, yang mutqin. Maksudnya bukan orang melihat buku dia sebagai buku yang biasa. Kana yudrabu bihil mathalu fil hifz, dan dia menjadi sebutan orang yang memberikan gambaran tentang kehebatan hafazan. Baik.
Berkata Al-Hafiz Umar bin Allad, dia kata mata Muhammad bin Ismail al-Bukhari, meninggalnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, walam yukhallif bi Khurasana mithla Abi Isa fil ilmi wa wara. Dan Bukhari tidak meninggalkan di Khurasan itu seperti, tiada orang yang ditinggalkan seperti Tirmizi. Maksudnya pengganti. Bukhari mengajar ramai murid, tapi tidak ada murid-muridnya yang sama taraf macam Tirmizi. Ibn Hibban pula berkata dalam kitab dia As-Siqat, Ibn Hibban dia ada kitab tentang rawi-rawi yang siqah. Dia kata kana mimman jama'a wa sannafa wa hafiza wa dzakara. Dia tahu dia adalah ulama yang mengumpulkan dan menyusun kitab dan menghafal dan juga mengajar ilmu hadis. Kata Abu Ya'la Al-Khalili, dia kata Muhammad bin Isa ibn Tirmizi ini, Al-Hafiz ini thiqatun muttafaqun alaih, thiqah yang disepakati ilmunya dan agama sebagainya, diri dia maksudnya. Lahu kitabun fi sunan, dia ada kitab dalam sunan. Dan dia juga wa kalamun fil jarh wa ta'dil, dia juga ada pendapat-pendapat dalam jarh ta'dil menilai periwayat. Jadi Imam Tirmizi bukan hanya orang biasa yang buat kitab, dia juga bagi tempat rujukan. Kalau kita nak nilai rawi itu siqah ke, dhaif ke, okey ke tak okey, di antara orang yang dirujuk ialah Imam Tirmizi. Jadi ini pujian-pujian sebegini, dan dipanggil pujian bukan hanya terhadap dirinya, tapi terhadap ilmunya dan bukunya. Dan di antara yang memuji juga ialah Imam Az-Zahabi sendiri. Walaupun kita kata Zahabi tadi mengkritik dia, tapi Imam Zahabi tulis biodata pasal Imam At-Tirmizi. Dia kata apa? Dia kata wa kana min immati hadzal sya'n, dan ini adalah seorang imam dalam bidang ilmu hadis. Al-Hafiz, Al-Alam, thiqah, mujma' alaih. Dia kata yang hafiz, yang alim, yang hebat, yang thiqah, yang disepakati. Manakala Imam Ibn Katsir pula kata dia adalah seorang imam di zamannya, maksud imam hadis yang terkenal. Dan Ibn Hajar juga berkata begitu, salah seorang imam yang terkenal. Jadi bila kita baca biodata dia, ada saya sebutkan sikit itu sebagai contoh. Lihat dalam Siqat ke Ibn Hibban, Syi'an Nubala, Tazkiratul Huffaz ke Zahabi, Bidayah Nihayah ke Ibn Katsir, Tahzibut Tahzib Ibn Hajar. Kita dapati benda ni telah disepakati bahawa Imam Tirmizi ini imam yang besar dalam ilmu hadis. Jadi kita kena sedar yang itu dulu sebelum kita nak kata dia bermudah-mudahan tersalah, terlepas pandang, salah sahihkan hadis, salah hasankan dan sebagainya. Dalam buku Mustalah Hadis juga kita dapati kedudukan beliau juga tinggi. Contoh seperti ulasan Imam Ibn Salah dalam Muqaddimah atau nama lainnya Ma'rifat Anwa' Ilmu Hadis, dan Imam Zahabi sendiri dalam kitab Al-Muqidhah. Imam Zahabi dia ada kitab dalam Mustalah Hadis yang sederhana, dan kita pernah buat kelas pengajian di beberapa tempat. Di sini kita belum buat lagi. Kita pernah khatam di kuis kitab tu. Imam Zahabi memuji kitab ataupun ulama ataupun Imam Tirmizi dalam kitab Al-Muqidhah. Kitab Ma'rifat Anwa' Al-Hadis kita sebut di sini bahawa Ibn Salah memujinya dengan mengatakan bahawa dalam bab hadis sahih, dalam bab hadis sahih faedah yang keempat. Maksudnya apa? Ibn Salah dia buat kitab di Muqaddimah ataupun Ma'rifat Anwa' Al-Hadis, dia ada buat bahagian hadis sahih, ada beberapa poin yang dia buat. Poin yang keempat dia kata apa? Dia kata hadis tu yang sahih diambil daripada Bukhari dan Muslim. Kemudian yang lain-lain dia kata diambil daripada buku-buku yang digunakan, yang muktamad, yang masyhur seperti Abu Daud dan Tirmizi. Di mana hadis yang mereka sahihkan maka diambil sebagai sahih. Jadi di mana kita nak kata orang tak ambil pandangan Imam Tirmizi? Dia pertama, biodata dia, biografi dia memuji-muji dan menilai, dan bukan menilai secara kita panggil apa? Manis mulut, bukan. Mereka menyebut tentang kitab dia, ilmu dia, guru dia, murid dia. Baik. Kita kata tadi ada pujian daripada guru dia, ada pujian daripada murid dia. Dan bila dia buat kitab sunan ni, dia tunjukkan pada ulama-ulama di banyak tempat dan mereka mengatakan kitab yang bagus. Mereka setuju. Dan bila dia buat kitab sunan, dia kata apa dalam kitab sunan? Tirmizi, yang terjamik Tirmizi, dia kata bahawa dalam perbahasan hadis kitab tu dia tanya siapa? Dia tanya paling banyak, dia tanya Ad-Darimi dan Bukhari.
dan Abu Zur'ah. Dia tanya. Maksud dia bincang untuk menghasilkan kitab tu tokoh-tokoh besar seperti Bukhari. Dan jelas dalam kitab jamak kita baca, dia kata wasa'altu Muhammadan, sa'altu Muhammadan, aku tanya Muhammad, aku tanya Muhammad. Ada aku tanya Darimi, ada aku tanya. Jadi ini kita panggil para ulama menilai kitab dia pada kedudukan yang tinggi, bukan semata-mata puji kerana dia baik. Bukan. Supervisor yang baca lah, yang membaca. Betul? Dia tahulah apa orang tu buat kan. Saya pernah jumpa juga salah seorang supervisor pada satu tesis. Jadi dia bagi tahu dia tak setuju dengan student itu, tapi dia terpaksa luluskan. Sebab yalah, dia kata tesis tu macam okey lah, tapi kepribadian murid dia tu tak sama dengan dia kata. So ini orang yang mengenali orang tu kan. Jadi bila Imam Tirmizi dipuji, kemudian kitab-kitab mustalah hadis bagi satu kaedah. Kalau nak tahu sahih hadis tu sahih ke tidak, tengok Bukhari Muslim. Kalau luar dari Bukhari Muslim, tengok Tirmizi antara dia. Kalau Tirmizi kata sahih, ambil kata Imam Mustalah. So ini satu pengesahan dalam banyak kitab, termasuk kitab Imam Zahabi. Imam Zahabi walaupun dia kritik Tirmizi, ini kita panggil setengah orang dia menilai mana kita tu mabuk ni. Setengah orang dia ambil kata-kata Zahabi yang mengkritik Tirmizi, tapi dia lupa kata-kata Zahabi yang memuji Tirmizi. So ni antara jawapan para ulama. Bila kita baca dalam bab siqah, kitab Muqizah Imam Zahabi, dalam bab siqah kita baca, dia kata apa? Dia kata as-siqah man wathaqahu katsirun wa lam yudha'af. Dia satu bahasa orang yang rawi yang siqah, orang tu ialah orang yang dinilai siqah oleh ramai ulama dan tak ada orang taifkan dia. Dan juga bawah sikit dan bawah sikit. Baik, dia kata apa? Dan kalau rawi tersebut disahihkan untuknya hadisnya oleh Imam Tirmizi. Dia kata, maksudnya kalau rawi itu nak tahu siqah tak siqah, katalah kita tak pasti rawi itu periwayat tu okey tak okey, kita tengok ada tak hadis dia disahihkan oleh Tirmizi. Contoh, dia beri contoh, ada disebut nama lain lah. Dia kata maka diterima. Maksud dia siqah. Maksud Imam Zahabi sendiri dalam bab ni dia terima rawi itu siqah kerana Tirmizi sahihkan hadis dia. So makna dalam kitab Muqizah dia puji Imam Tirmizi. Walaupun dalam kitab Mizan I'tidal dia kritik, kitab Syiar Alamun Nubala dia kritik, kitab ni dia puji. Jadi para ulama tidak menolak. Sebab itu bila Imam Zahabi kata dia kata dalam kitab Syiar Alamun Nubala asalnya, kita akan cek balik nanti. Dia kritik, dia kata ulama tak berpegang kepada penilaian sahih oleh Tirmizi. Maka Iraqi jawab. Saya tengok nanti jawapan dia apa. Yang penting sekarang kita tengok pertama kita sebutkan, dan pertama dan kedua dan ketiga, maksud poin ketiga. Dan yang keempat, para ulama hadis selepas Tirmizi menggunakan penilaian beliau. Imam Munziri, Imam Nawawi, Imam Iraqi, Imam semua menggunakan. Ibnu Hajar, walaupun Ibnu Hajar ada juga ditemui dia kritik Tirmizi, tapi dia guna. Dan Bulughul Maram, semua orang tahu kitab Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar, di antara buku yang kemudian dia buat, di antara buku yang dia buat betul-betul, maka dia menggunakan pendapat Tirmizi. Maka para ulama tak tolak pendapat dia. Sebab tu setengah ulama moden, saya pernah baca dia tulis, ada orang kata tak boleh ambil langsung penilaian Tirmizi kecuali disahkan oleh orang lain. So ini cara yang tak betul. Ini dia telah merendahkan kedudukan Imam Tirmizi. Sepatutnya kita kalau dengar mana-mana ustaz zaman sekarang cakap sahih atau dhaif, kita kena cek dia tu, bukan cek Imam Tirmizi. Kan? Tapi dia pula kata ke orang, kalau Tirmizi kata, cek dulu. Oh, dia hebat. Imam Tirmizi. Cara bercakap tu, kan? Walaupun kita boleh positif lah, macam dia cakap, kita cek Bukhari kata apa, okay fine, itu kita terima. Kan kalau Tirmizi kata sahih, Bukhari kata apa, Muslim kata apa, Syafi'i kata apa, tak apalah.
Tapi kalau just check orang moden juga, ataupun dia juga, ataupun saya berkata, susah. Tirmizi berkata sekian, saya pula berkata sekian. Oh, tak boleh lah. Kan? Kita tak sama taraf lah. Kan? Minta maaf cakap lah. Bukan nak merendahkan apa yang dia ada, tapi keadaannya begitu. Jadi 4 poin saya bagi ni, ataupun 3 poin ni adalah secara umum. Kalau kita nak jawab secara umum, maksud kalau orang kata benarkah Tirmizi ni bermudah-mudah, kita kata kalau maksudnya begitu, berlainanlah dengan apa yang ulama buat. Dalam biodata, ulama puji dia. Dalam mustalah hadis, ulama letak tu kedudukan dia. Dalam hadis, kita hadis selepas beliau, ulama gunakan kata-kata dia. Jadi ini secara umum. Dan jawapan ni sepatutnya sudah melegakan kita sebenarnya. Kita tak payah risau kalau imam-imam besar guna, kita gunalah. Tapi kita faham setengah orang dia tak cukup dengan penjelasan yang umum, dia nak direct lagi. So kita pindah. Selepas itu kita bincangkan siapa yang kata Tirmizi mutasahil. Siapakah di antara ulama? Tak mampu nak cari semua lah. Saya cuba cari yang mana yang saya mampu jumpa. Saya katakan pertama, di antara yang menyatakan Tirmizi ni mutasahil, tak kiralah dalam bab mana, dalam bab sahih ke hasan secara umum ke apa, ada yang kata begitu, seperti pengkaji hadis moden seperti Syekh Albani. Ini masyhur bagaimana dia mengkritik Tirmizi. Bahkan dia buat kitab Dhaif Sunan Tirmizi, yang kita tahu dia bahagikan kitab-kitab sunan kepada 2. Pembahagian sebegitu menjadi perdebatan di kalangan ulama zaman berzaman. Sebagai ulama kata boleh buat macam tu, sebagian ahli kata tak patut buat macam tu, sebagian ahli kata pula bid'ah buat macam tu. Tak pernah orang buat, maksudnya. Bayangkan kalau siapa yang hadir ni dia buat buku, orang lain datang bahagi 2. Kita rasa macam mana? Kan? Kita nak marah ke, nak okey ke tak okey ke? Kan? Kita pun tahu. Jadi seperti Syekh Albani, dalam kitab saya bagi rujukan bawah tu, dalam beberapa kitab, dan ada kitab yang menarik juga saya jumpa, dia karang oleh penulis bernama Muhammad Hamid Muhammad ni. Dia tulis semua ulama yang pernah dikritik atau dipuji oleh Syekh Albani, dia buat kitab. So ada kumpul. Jadi dia nilai siapa zaman dulu lah. Yang penting dia sebut dalam kitab dia. Dan ayat dia sebut kata ialah ayat dia kata apa? Siapa yang tak terima Tirmizi ni mutasahil, dia kata ini orang yang sombong, orang yang menolak kebenaran, orang yang tak nak akui. So dia tegaskan sangat tu, Tirmizi ni bermudah-mudah, siapa yang tak terima dia tu yang salah. So dia tak boleh cakap macam tu. Bila kita baca buku dia, semata-mata buku dia memang akan ta'assub lah dengan ayat sebegitu. Dan dia bagi bukti dalam buku beliau. Dia kata bukti Imam Tirmizi dia bermudah ialah dia dapat cek banyak hadis dhaif dalam kitab tu. So ini tak ada kena-mengena. Kenapa? Kerana pertama, hadis yang dia kata dhaif tak mesti dhaif. Mungkin dia salah, sedangkan hadis tu tak dhaif. Itu yang dia salah. Dan dia sendiri mengaku dia ada banyak salah. Dan ulama-ulama tulis buku tentang kesalahan Syekh Albani, yang dia tarik balik dan dia ubah balik hukum ni. Yang kedua, kalau hadis itu dhaif sekalipun, dia tak menunjukkan Tirmizi lemah, sebab Tirmizi mungkin mendhaifkan juga hadis tu. So kat mana lemah ya? Kalau hadis yang dia kata dhaif tu, Tirmizi pun kata dhaif. So tak boleh kata Tirmizi bermudah-mudah. Maksud dia apa tau? Maksud dia nak gambarkan bahawa Tirmizi ni hadis tu dhaif, Tirmizi kata tak. Tu dia nak bagi tahu yang tu, yang berbeza antara dia Syekh Albani dengan Tirmizi. So bagi dia betul lah. So bagi orang yang terima dia betul, Tirmizi salah lah. Tirmizi bermudah-mudah lah. Itu benda tu masih boleh dibincangkan. Bukan muktamad selesai macam tu. Kemudian Syekh Sa'ad Al-Humayyid. Sa'ad Al-Humayyid ni antara ulama yang bagus, yang hebat, menarang banyak kitab, mengkaji banyak kitab. Dan dia mengkritik Imam Tirmizi juga. Dan ada di antara syekh-syekh yang masih hidup yang banyak jasa dia dalam kitab, menulis kitab, mengajar semua. Kita hormat, tapi dalam bab ni dia telah memberikan pandangan yang agak berbeza dengan para ulama terdahulu.
Kemudian Mubarak Furi ni yang sekarang ni kitab kita ada kitab Syarah Tirmizi. So dalam kitab beliau kadang-kadang beliau defend Tirmizi dan ada waktunya beliau kritik Imam Tirmizi. So dia kata kritikan dia ialah Tirmizi bermudah-mudah menilai hadis atau menghasankan atau mensahihkan hadis. Dalam bab lain pula dia juga memuji. Kita baca hadis Tirmizi kata hasan bagi contoh. Kemudian dia dapati sanad dia ada masalah. Maknanya kata Syekh Mubarak Furi, Tirmizi menghasankannya berdasarkan makna dan banyak sokongan lain. So dia pertahankan juga. So ada keadaan dia. Baik, Mustafa Adawi itu ulama di Mesir, ulama Salafi di Mesir. Dia menjawab soalan dan lain-lain. Maksudnya kalau kita baca kebiasaannya ulama zaman sekarang, dia bincang bab ni. Dia mengatakan Tirmizi mutasahil, mudah-mudah, tapi niat dia berbeza-beza, ataupun kita kata apa, cara dia berbeza-beza. Ada yang beradab dengan Imam Tirmizi, ada yang kritik keras, ada yang membincangkan. So alhamdulillah kita dapati para ulama tak sepakat pun nak kritik Imam Tirmizi, dan ramai juga yang mempertahankan dia. Dan setengah orang kata apa, mutasahil tu bermudah tu hanya sedikit sangat. Itu disebut, dan ini satu benda yang baik. Kemudian Ibnu Dahiyah sebenarnya dikutip oleh Zailai dalam Nasbur Rayah. Ini kata-kata Zailai ini dia nukilkan saja. Dan kata-kata dahsyat jugalah, iaitu dia kata Tirmizi menghasankan hadis yang palsu dan sebagainya. So di sini perbezaan ada sebab dia. Kita akan sebut nanti di hujung. Kemudian Ibnu Qayyim juga kritik Imam Tirmizi dalam Zadul Ma'ad dan Furusiyah. Ini saya nukilkan banyak daripada, kalau tengok footnote nombor 1, maklumat nombor 2 hingga akhir terjudul dikar daripada kitab Al-Hadithul Hasan karya Profesor Dr. Khalid Ad-Durais, jilid keempat, bermula muka surat 1533. Ini adalah 4 jilid kitab yang dikarang yang bertajuk Hadith Hasan. Itu ya tajuk dia. 4 jilid dikarang. Dia sebutkan macam-macam dalam tu. Alhamdulillah, banyak pandangan. So ini diambil dari kitab beliau. Ibnu Qayyim kritik. Maksud Ibnu Qayyim kata dalam kitab Tirmizi ni ada kedaifan. Saya bacakan sikit kot daripada buku tu. Okey. Ini buku Dr. Khalid Durais tadi. Durais ke Durayis saya pun tak tahu nak sebut, tapi dia antara ulama yang masya-Allah hebatlah di Arab Saudi. Dia antara yang terkenal. So dia kata di sini dia kata sebagai ulama seperti tadi Ibnu Qayyim, baik, dia kata Tirmizi padanya ada sedikit tasahul dalam menilai sahih. Tasahul dia, Ibnu Qayyim kata ketika dia mensahihkan hadis tu ada tasahul. Maksud hadis tak sampai tahap sahih. Ini sebut dalam Zadul Ma'ad. Dan dia berkata juga dalam kitab dia yang lain, Al-Furusiyah, dia kata Tirmizi pernah mensahihkan hadis yang didaifkan oleh orang lain. Ini biasalah, ini perbezaan pandangan. Ya, perbezaan pandangan. Baik. Jadi Dr. Khalid Durais tadi dia sebut, ini yang kita ringkaskan. Kemudian dia kata lagi Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ni bukan semata-mata buku dia, tapi semua ulama sebut lah. Dia antara yang paling dikenali mengkritik Imam Tirmizi sebagai bermudah-mudah. Imam Zahabi, masya-Allah, orang besar lah. Dia kata dalam kitab Mizan I'tidal. Mizan I'tidal ni dia sebut tentang perawi bernama Kathir bin Abdullah Al-Muzani. Kathir, maksudnya ini ada seorang rawi. Dia kata oleh itu para ulama tidak berpegang dengan penilaian sahih yang dibuat oleh Imam Tirmizi. Jadi siapa ulama tu? Betul ke ulama tak pegang dengan sahih dia? So ini dakwaan yang dikritik, dijawab oleh ramai ulama. Dan juga dalam kitab yang lain seperti Sirah Al-Mudubala, Al-Muqidhah boleh kritik juga, dan Zikru ma yu'tabadu min qawlihi fil jarh wa ta'dil. Dan Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dia juga kata, saya sebutkan sikit ayat dia. Dia kata Ibnu Hajar, kata Dr. Khalid Durais, Ibnu Hajar mengisyaratkan bahawa Tirmizi itu tasahul pada sebahagian hadis yang beliau hasankan. So merujuk kepada yang tu. Manakala kata-kata Mubarak Furi tadi, dia sebut tadi apa? Dia kata ketika mana dia mengulas satu hadis yang dhaif yang Tirmizi hasankan, dia kata ada pun penilaian hasan oleh Tirmizi
maka tidak boleh diambil kerana adanya unsur bermudah-mudah. So sekarang ni kita dapati ada kritikan, ada yang menggelar sebegitu. Benar ni bukan sangkaan, ini benar berlaku. Okey. Dan mereka kebanyakan yang merujuk kepada hadis sama ada yang disahihkan atau dihasankan. Okey, itu kita faham betul-betul kat mana kritikan dia. Kita tengok jawapan tu. Siapa pula yang menolak tuduhan tersebut? Secara langsung atau tak langsung, maksud saya ada ulama yang jawab terus. Ada ulama yang cerita bab lain tapi membawa makna Tirmizi tidak mutasahil. So itu maksud saya. Sekumpulan pekaji hadis moden seperti Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir ni walaupun dia muhaddis dan dia salafi, tapi ketika mana dia mentahqiq Sunan Tirmizi, dia mempertahankan Tirmizi. Syekh Ahmad Syakir ni dia banyak buat projek yang dia tak sempat habiskan. Dan ulama datang lepas dia nak habiskan. Dia kritik Sunan Tirmizi tak habis. Kemudian ada ulama habiskan, dia kritik Ibn Hibban tak habis. Ada ulama habiskan, dia kritik Musnad Ahmad pun tak habis. Tapi dia memberi ulasan. Dia tahqiq kitab Tafsir Tabari dengan adik dia Mahmud Syakir. Jadi ini keturunan ulama. Tapi ulama kritik dia lah pasal dia tak talaqi macam ulama lain. Dan dia salafi tapi tak apa. Tapi dia di antara yang menarik, dia menjawab. Dia mengatakan bahawa Tirmizi ini diterima tidak mutasahih. Kat mana dia kritik tu? Dalam pendahuluan edisi tahqiq Sunan Tirmizi yang dia buat. Saya rasa dicetak dengan nama Al-Jami' As-Sahih. Saya rasa Dr. Nuruddin Aitir ini antara ulama yang masih hidup, yang terkenal di Syria, guru kepada ramai ustaz-ustaz kita di Malaysia. Banyak buat kitab. Kami di universiti dulu, Universiti Ahlul Bait, kita punya muqarrar silibus kita ilmu hadis adalah buku beliau, itu Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis. Kitab yang cukup hebat. Dan dia juga banyak tahqiq kitab. Dan dalam tesis PhD dia membandingkan antara metodologi Tirmizi dengan Bukhari Muslim. Tak tahu ada kitab kat sini, saya macam pernah ada buku tu. Kemudian dalam tu dia jawab, Masya Allah, panjang lebar. Dia mempertahankan, dia bagi bukti, dia bagi apa. Kita akan lihat kejap lagi macam mana dia jawab. Nuruddin Aitir, dia buat buku tu dan dia membandingkan dengan Bukhari dan Muslim. Kemudian Dr. Hatim bin Arif Al-Sharif, ataupun Dr. Al-Sharif Hatim, dia ni ulama yang agak kontroversi di negara Arab Saudi. Dia banyak mengkritik Salafi, sedangkan dia pun Salafi. Dan ada orang kata dia bukan Salafi, tapi dia antara orang besar pensyarah hadis di sana. Rasa dah dia profesor. Dan dia banyak mempertahankan ulama-ulama terdahulu. Dan dia menguraikan kitab Muqidhah Zahabi. Dan dia juga buat kitab-kitab lain yang mana dia jawab persoalan Tirmizi tidak mutasahil. Antara jawapan ringkas dia kata, sebelum kita sebut itu secara jelas, antara dia kata apa? Dia kata kalau Tirmizi bermudah-mudah dituduh begitu, kenapa ada hadis yang Bukhari Muslim riwayat tapi Tirmizi hanya kata hasan? Dia tak kata sahih, dia tak kata hasan sahih, dia kata hasan. Macam hadis doa lepas wudu, dia kata hasan, sedangkan hadis itu Bukhari dan sebagainya. Jadi adakah dia bersudut itulah, adakah dia dianggap keras pula sebab dia tak kata sahih? Tirmizi Bukhari Muslim kata sahih, dia kata tak, bagi dia hasan sahaja. So, macam dia ketat lagi. So persepsi tu kadang-kadang membezakan. Sudut mana kita tengok, hadis mana kita tengok. Okey. Dan dia banyak buku, alhamdulillah terbaik saya cadangkan buku-buku dia dibaca, seperti buku sebahagian daripada tesis dia buat dalam dia asingkan, saya tak asing. Nama dia Al-Manhajul Muqtarah. Al-Manhaj Al-Muqtarah. Ini kitab yang agak tegas untuk kembali kepada kajian ulama terdahulu. Dan ada banyak kitab dibuat lagi. Beberapa kajian ketah kerja dikumpulkan, mungkin dalam maktabah kita pun ada. Dan dia antara yang popular lah. Kalau Facebook pun dia banyak menulis, dan dia banyak dalam YouTube pun banyak juga video dia. So dia antara orang yang terkenal. Dr. Bashar Awad Ma'ruf, Syekh Shu'aib An-Naud, ini adalah
yang pernah mengkaji Sunan Tirmizi. Okey, yang pernah mengkaji Sunan Tirmizi. Bila kita lihat Dr. Bashar Awad, dia ada kajian khas dia tahqiq Sunan Tirmizi, dicetak dengan nama Al-Jami' Al-Kabir. Syekh Syuaib pun sama, dalam kitab kita ada Al-Jami' Al-Kabir cetakan Risalah. Sebagai contoh, Dr. Bashar Awad mempertahankan, dan dia kata kata-kata Zahabi yang kritik itu adalah kata-kata yang agak berlebihan. Dan dia beritahu punca-puncanya, dan dia beritahu jawapan dia dalam muqaddimah edisi tahqiq Jami' Kabir Imam Tirmizi. Saya cadangkan, amat cadangkan dibaca. Dalam itu juga dia menyebut tentang manhaj imam-imam hadis. Kemudian Dr. Abdullah bin Salam Ubaid ini antara ulama zaman sekarang yang juga mengarang kitab dan juga banyak kuliah pengajian, dalam YouTube pun banyak, dan saya sendiri dapat hubungi dia, dan saya hubungi dia masa ke semasa. Dan antara yang saya baru dapat baru ni ialah saya tanya soalan kepada dia tentang bagaimanakah orang menuduh Tirmizi mutasahil secara umum begitu. Maka dia jawab, Tirmizi tidak mutasahil. Itu satu. Yang kedua, dia kata orang yang mengkritik Tirmizi orang alim, dia kata, tapi mereka tidak menguasai istilah Imam Tirmizi. So ini antara jawapan kita akan bagi tahu di belakang. Tapi saya dapat hubungi secara khusus beliau dan bertanya, dan banyak maklumat kita dapat, dan beliau banyak ulas. So saya cadangkan kepada orang yang minat YouTube ni, boleh cari Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubaid. Dia ada banyak muqaddimah dia bagus. Dia banyak mengaji kitab. Maksudnya dia banyak buat daurah bacaan kitab dan khatam. Tapi intro dia bagus. Intro dia pada kitab-kitab tertentu cukup baik. Dia menengahkan penilaian ulama hadis yang terdahulu. Antara yang seronok yang dia terjemahkan English tu kan, dekat England tu, dia orang ada rakam penuh. Kita pada kongsi sikit dalam Facebook page Tirmizi Center, sebahagian daripada apa dia kata. Tapi kalau tengok keseluruhan, memang dia ada buat majlis khatam Syama'il Muhammadiyah Tirmizi, dia terjemahkan ke English dalam majlis yang sama. So banyak sangat benda baik, terutama di peringkat muqaddimah dia nak hurai tu. Dan dia juga pernah hurai dalam daurah khatam Syama'il di Masjid Nabawi. Dia sebut bagaimana ada ulama moden mengkritik Tirmizi. Maka dia jawab macam mana? Dia kata, engkau dan aku, siapa yang puji kita? Engkau puji aku puji engkau. Itu je. Kita lebih kurang. Maksud kalau aku dapat PhD, engkau yang sahkan. Engkau dapat, aku yang sahkan. Lebih kurang kita je. Tapi Tirmizi, Bukhari yang sahkan. Tirmizi, Imam Muslim yang sahkan. So ini besar kedudukannya. So kalau kita yang hanya sesama kita yang puji, tak ada apa nilai dia berbanding dengan Imam Tirmizi yang dipuji oleh ulama di zaman dia, seperti Imam Al-Bukhari. Bermakna mereka disahkan. Maksudnya viva ataupun supervisor dia Bukhari, dia buat Jami' Tirmizi tu, dia kata PhD kan, supervisor dia Bukhari, Darimi, Abu Zur'ah. Apa hadis? Nak kata apa tesis tu? Nak buat Facebook, nak kata apa dalam Facebook? Nak suka. Jadi berpada-padalah memuji diri sendiri. Orang puji pun Nabi tak bagi. Banyak ada sahih Nabi kata jangan potong leher saudara kamu. Bila orang tu puji orang ni, Nabi kata jangan macam tu. Dan ulama tak bagi puji. Apatah lagi diri sendiri yang mengejar pujian. Na'udzubillah. Dan bila kita tengok balik pujian tu, tak ada apa pun berbanding dengan pujian ulama dulu terhadap ulama lepas dia. Itu maksud dia. So kita sedar diri. Jangan semata-mata kita diberi peluang untuk buat kajian dan bayar yuran, kita dah rasa kita macam somebody. Kita nobody, tak ada apa. Lepas ni kita buat kajian. Kita buat kajian pasal Imam Tirmizi. Jadi stepping stone kita rak. Kita kaji pasal imam, kita pun terkenal. Kaji pasal imam, kita pun terkenal. Kerana imam kita terkenal. Itu masalah kan? Imam dulu lain. Okey. Imam Iraqi dalam huraian Imam Iraqi kita faham bahawa huraian Sunan Tirmizi dia tak ditemui ataupun dalam keadaan manuskrip lama. Sebahagian kecil dia yang ada. Dan antara yang dicetak yang ditemui ialah huraian dia terhadap bab akhir Sunan Tirmizi. Yang tu yang orang cetak syarah Ilal At-Tirmizi. Kan? Ilal At-Tirmizi ni ada dua.
Imam Tirmizi buat Ilal Kabir, kitab Ilal Besar. Kitab Ilal ni ialah ilmu hadis yang terperinci dan tersembunyi. Itu ilal. Ilmu hadis yang cukup dalam. Dia panggil ilal. Bukanlah mana-mana buku mustalah hadis. Ilal ni ilmu yang hanya dikuasai oleh beberapa orang, iaitu ulama terdahulu. Baik. Dia buat kitab Ilal Kabir. Ada. Dalam tu banyak dia tanya Bukhari, tanya ulama semua. Okey. Dia juga ada Ilal Saghir, ilal yang agak nipis, yang merupakan bab akhir Sunan Tirmizi. Yang bila kita baca bab akhir itu, kita dapati dia cerita bagaimana dia buat Sunan Tirmizi. Itu ilal. Jadi Imam Iraqi dia syarah Sunan Tirmizi, tapi tak ditemui manuskrip macam mana dah. Tapi yang ditemui ialah, yang dicetak ialah yang akhir sekali itu, dan dijual, dan dia ada. Yang penting Imam Iraqi menjawab tuduhan Zahabi. Okey. Dan ini dinukilkan oleh Dr. Nuruddin Itir yang melihat sendiri manuskrip lama tu. Dalam tesis PhD dia tengok manuskrip tu, dan Dr. Hakim Sharif ada sebut. Dia kata apa? Adapun tasahih Imam Tirmizi, tasahih itu Imam Tirmizi menilai sahih hadis. Sebagai ulama mengatakan dia bermudah-mudah dalam menilai sahih dan hasan. Dan di antara ulama yang paling keras ayatnya mengkritik Tirmizi ialah Imam Zahabi sendiri. Sebab dia tengah urai kitab Imam Zahabi. Apabila dia berkata walidzalika la ya'tamilul ulama'u 'ala tasahih Tirmizi, iaitu ulama oleh itu disertalah serta dia beritahu Al-Nawawi dhaif hadis semua. Oleh itu dia buat kesimpulan dalam kitab Mizan al-I'tidal, dalam kitab Mizan al-I'tidal. Oleh itu ulama tidak mengambil, tidak menerima, tidak iktimad penilaian tasahih Imam Tirmizi. Maka kata Dr. Hakim Sharif, waqad radda alaihi al-Iraqi, Imam Iraqi telah menolak pandangan tersebut. Iraqi lepas tu dia kata dalam syarah Jami' Tirmizi, dengan katanya wama naqalahu 'ala al-ulama'i min annahum la ya'tamiluna 'ala tasahih Tirmizi laisa bijayyid. Dan apa yang Tirmizi nukilkan, katanya ada ulama yang tak ambil pandangan Imam Tirmizi dalam sahih, dalam nilai sahih, itu tidak baik, tidak bagus, tidak betul. Wa ma zala an-nasu ya'tamiduna tasahihahu. Dan manusia sudah sekian lama dan sampai hari ini, sampai zaman dia menerima penilaian sahih Imam Tirmizi. Kata Dr. Hakim Sharif, Dr. Nuruddin Itir menukilkannya daripada manuskrip tulisan tangan Tirmizi, bukan tangan beliau, dengan kitab Iraqi tadi, dalam tesis PhD-nya, iaitu tesis tentang Tirmizi dan perbandingannya dengan Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Iraqi jawab, bukan tak ada orang jawab, dia jawab. Dan dia bagi contoh yang jelas, ulama sentiasa menggunakan penilaian hadis Imam Tirmizi. Ibn Taymiyah, Imam Taymiyah dalam kitab Fatwa Kubra dan Majmu' Fatawa, ini saya ambil daripada kitab Dr. Khalid Durais juga. Imam Ibn Taymiyah tidak menjawab secara jelas, tapi dia memuji penilaian Tirmizi. Jadi secara tak langsung kata Dr. Khalid, dia menerima dan tidak menolak seperti yang dikatakan oleh ulama lain. Dia kata Imam Ibn Taymiyah. Okey, Ibn Taymiyah berkata dalam kitab dia Fatwa Kubra, dia kata dia menerima tahsin, itu penilaian tahsin hasan Imam Tirmizi lebih daripada penilaian sahih Imam Hakim. So kata Dr. Khalid, dia mengutamakan, menerima dan mengangkat juga penilaian hasan oleh Imam Tirmizi. Dan dalam bab yang lain dia kata penilaian sahih Tirmizi juga lebih tinggi daripada penilaian sahih Imam Hakim. So dia terima juga. Dan kata Dr. Khalid Durais, dia kata ayat-ayat sebegini menunjukkan, mengisyaratkan bahawa Imam Ibn Taymiyah menerima dan menguatkan penilaian Imam Tirmizi. Dan dia kata dia sendiri, Dr. Khalid sendiri yang buat kitab ni yang tebal, dia kata aku tidak pernah jumpa Ibn Taymiyah mengatakan tasahul terhadap Imam Tirmizi. Bukan Ibn Taymiyah seorang, tak ada, ulama dulu pun tak ada, beberapa ratus tahun tak ada orang kata pun. Jadi ini mengesahkan lagi. Dan Imam Zailai, tadi Imam Zailai nukil kata-kata Ibn Dahyah yang mengkritik Tirmizi. Kata-kata dia sendiri, dia kata apa? Dia terima penilaian sahih dan hasan At-Tirmizi dalam kitab dia yang sama, itu Nasbur Rayah Takhrij Kitab Al-Hidayah. Dan juga Ibn Hajar Al-Haytami
Imam Datuk Khalid Drais menukilkan panjang bagaimana dia mengambil pendapat Imam Ibn Hajar yang menerima kekuatan pandangan Imam At-Tirmizi. Dan Ahmad Syakir pun sama. Sebutkan tadi kan? Tak apa. Ahmad Syakir juga tolak pendapat Zahabi ketika dia tadi saya sebutkan tadi, kita sebut tadi kan di awal tadi. Tapi apa ayat Ahmad Syakir? Dia kata wa huwa ghuluwun minhu. Ini adalah sikap yang berlebihan dan melampau daripada Imam Zahabi. Fa inna tasahih Tirmizi mu'tamadun 'inda ulama. Sungguhnya penilaian sahih Tirmizi diterima muktamad di sisi ulama. Okey? Itu Imam ataupun Syekh Ahmad Syakir dalam tu. Baik. So kita pergi kepada natijah kita dan kita nak bagi sebagai nak tambahkan contoh. Apa dia? Kenapa benda ni tidak boleh diterima? Kenapa tidak berasal, tidak benar? Sebelum kita kata tak benar ni, kita letakkan juga satu keadaan di mana kita boleh terima kalau pandangan tersebut disebut dengan berhati-hati. Sebagaimana kata Datuk Khalid Drais dalam beliau sendiri dalam kitab dia ni, dia ada buat kesimpulan. Saya baca sikit kesimpulan dia yang mungkin kita boleh terima. Okey. Iaitu dia kata apa? Bagi dia kata Tirmizi dia kata boleh dikatakan mutasahil bukan untuk menolak semuanya, tapi lebih kepada berhati-hati. Apabila apa? Bila apa yang dia sahihkan, bertentangan dengan para imam yang lain. Mungkinlah kan? Tapi ini bukan soal tasahul, bukan soal bermudah-mudahan, tapi kita mengambil yang lebih tepat, itu je. So bukan masuk Imam Tirmizi mudah mentaifkan, mensahihkan hadis yang dia ni alah sikit-sikit okeylah sahih je lah. Bukan macam tu. Dia ada ijtihad dia, penilaian dia, ilmu dia. Kemudian berbeza dengan Imam Bukhari, berbeza dengan Imam Muslim dan sebagainya. Itu biasa. Dan bila saya sendiri cek Sunan Tirmizi sikit lah, kita cek, kita baca-baca, kita baca hadis, kita dapati bahawa kebanyakan hadis yang Imam Tirmizi kata sahih sama aja dalam Bukhari Muslim. Dia kata hasan sahih ataupun sahih, sama. Bermakna penilaian dia sama macam imam-imam besar pada banyak hadis. Bukan maksud imam kata sahih, dia kata sahih, atau imam kata sahih, dia kata sahih, dia sekali tak ada hadis yang dia kata dhaif. Yang terang-terang dia berkata ini dhaif, sanadnya tidak sahih, ini begitu, ini dalam kitab Sunan Tirmizi. Tolonglah baca kitab Sunan Tirmizi, ada banyak hadis yang dia dhaifkan. Jadi dia tidak bermudah-mudah, itu maksud dia. Dan kita lihat di sini Dr. Khalid Drais kata juga contoh lain. Contoh dia kata apa? Ada hadis yang Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi kata hadis ini Tirmizi menguatkannya, sedangkan ramai ulama hadis lain mendhaifkannya. Maka Imam Nawawi kata kita ambil yang ramai dan yang lebih utama. So ini bukan maksud dia tasahul. Kalau nak katalah dia bermudah-mudah ataupun dia tersilap, tapi bila tersilap dengan siapa? Dengan imam yang lebih besar, itu mungkin. Tapi kita pilih pandangan kita insya-Allah ialah Imam Tirmizi tidak mutasahil. Apa antara jawapan kita yang kita ambil ialah pertama, kita jawab balik dengan yang tadi. Kenapa tuduhan ini tak tepat? Pertama, kerana pengakuan dan pujian para ulama zaman berzaman, terutama pujian gurunya dan ulama sezaman dengannya atau hampir dengan zamannya. Kita dapati di zaman beliau tak ada orang kritik dia macam ni. Tak ada. Lepas zaman dia pun tak ada. Lepas tu sikit pun tak ada. Jadi Imam Tirmizi diterima dan buku dia dipelajari, dikhatamkan, dan para ulama zaman berzaman menyebut tentang pengajian kitab ni, menyebut kitab ni kitab yang hebat. Dan zaman dia pada tunjuk kitab dekat guru-guru dia setuju, murid-murid dia pula puji dan sebagainya. So itu cukup secara umum untuk mengatakan ini tak betul. Dia bukan bermudah-mudah, tapi sebenarnya ada cerita lain. Yang kedua, yang membuktikan kedudukan ini tasawuf tak betul juga ialah kajian ulama terdahulu, iaitu selepas beliau, yang menghuraikan Tirmizi, yang menghuraikan Syama'il, yang menghuraikan apa lagi kitab dia, membuktikan bahawa dia memang tidak bermudah-mudah. Berapa ramai ulama yang hurai kitab dia, yang ambil kitab dia. Dan ulama moden,
Maksudnya bukan orang dulu saja yang bertahan Tirmizi, orang zaman sekarang pun yang mengkaji Tirmizi, yang mengkhatamkan Tirmizi, yang buat kitab pasal Tirmizi, yang buat tesis master PhD tentang Tirmizi, yang buat kuliah panjang lebar huraian Tirmizi, membuktikan Tirmizi ini memang teliti dan kita kena faham istilah dia. Itu bawah tu. Yang ketiga, okey, kita katakan dan khususnya ilmu ilal, yang merupakan ilmu yang paling rumit dalam kajian hadis. Kan? Bila Ibn Rajab Al-Hambali hurai ilal Imam Tirmizi dalam kitab Sunan, maka dia memuji dan dia mengetengahkan dan dia menghuraikan. Dan bila ilal kabir Imam Tirmizi sendiri juga dilihat bagaimana beliau teliti menilai hadis dan bertanya kepada ulama yang besar seperti Bukhari dan lain-lain. Jadi para ulama puji dia ni imam dalam ilmu ilal. Jadi kenapa dia boleh jadi dituduh bermudah-mudah dan salah menilai hadis? Tak boleh. Yang ketiga, ada ulama buat kajian khusus tentang kitab Jami' beliau. Saya beritahu bawah tu bagaimana Dr. Nuruddin Itir buat tesis PhD dia, dan dia mengkaji selok-belok Sunan Tirmizi. Kitab ni cukup hebat, cuma tak tahulah terjemah ke tak terjemah, tapi memang bila baca, kalau ada rezeki kita baca sikit kejap lagi. Macam mana telitinya Dr. Nuruddin Itir mengeluarkan kehebatan kitab Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Juga penurunan tahqiq Dr. Bashar dan penurunan tahqiq Syekh Shu'aib. Dan yang menariknya, sepanjang sejarah semasa Tirmizi, lepas Tirmizi, antara yang mula-mula kritik dia ialah Ibnu Hazm Al-Zahiri pada kurun kelima. Dan apa jawapan Ibnu Katsir kepada Ibnu Hazm? Dia kata kritikan Ibnu Hazm menjatuhkan dirinya sendiri. Ibnu Katsir jawab dalam kitab beliau Nihayah. Dan Syekh Shu'aib ada tulis panjang lebar pasal mana dalam muqaddimah Tirmizi jilid 1 cetakan risalah. Memang syok baca. Pertama dia kaji kritikan tu datang kat mana, kitab mana, Ibnu Hazm kitab mana. Yang kedua, kenapa Ibnu Hazm cakap macam tu? Adakah kerana di Andalus tak sampai kitab tu? Dan bagaimana pula ada orang cek pula, orang dapati Ibnu Hazm bukan hanya mengkritik Tirmizi, mengkritik juga beberapa ulama lain. Jadi kalau nak cari orang kritik Tirmizi, mungkin yang paling awal ialah kurun kelima zaman Ibnu Hazm Al-Zahiri. Mungkin. Dan lepas tu baru datang Zahabi dan sebagainya. Jadi makna ulama mempertahankan Tirmizi. Dan yang keempat lagi penting. Yang keempat apa? Bila berlaku perbezaan pendapat antara beliau dan imam terdahulu, ini biasa berlaku. Okey. Ia bukanlah maksud beliau mutasahil. Of course, bukan maksud dia bermudah-mudah imam lain. Mungkin boleh jadi imam lain salah, dia betul. Jangan kita semata-mata gambarkan, oh Tirmizi kalau dia berkhilaf dengan imam lain, confirm dia kalah, confirm dia salah. Tak mesti. Kan? Perbezaan ini perlu dikaji dan satu perinci hakikatnya. Ini penting. Hakikat. Tiada perbezaan ketara antara beliau dan ulama sezamannya. Ini satu benda lagi yang bahaya, disebut oleh Dr. Abdullah bin Salih Al-Ubaid dalam banyak kelas pengajian dia. Dia kata berpaling bahaya bila orang zaman moden yang mengkaji hadis kata imam-imam dulu banyak khilaf pasal sahih dhaif. Sebenarnya tidak, dia kata. Kalau ada pun terlalu sedikit, dan kalau ada pun kita yang tak faham. So ada orang buat macam ni. Ada orang kata bila kita ajak, marilah kita kembali kepada penilaian ulama terdahulu, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain. Dia kata sama-sama dia berkhilaf. Bagilah jumlah dia, bagilah hadis dia. Jangan buat andaian. Sedangkan ulama kemudian lagi banyak khilaf. Maka bila kita lihat dalam kitab-kitab terdahulu, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Imam Ahmad, Syafi'i semua, boleh dikatakan mereka sepakat dalam semua keadaan, kecuali sikit sangat. Itu kata orang yang mengkaji kitab-kitab ulama. Seperti Dr. Abdullah bin Salih Al-Ubaid, dia kata apa? Dia kata kadang-kadang orang tak faham, tak khilaf pun, tapi orang tak faham. Dan dia suka bagi contoh, antaranya ialah bagaimana Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim menolak hadis mursal. Manakala Imam Abu Daud dan Imam Syafi'i dalam kitab dia menerima hadis mursal. Jadi ada ulama dulu yang kritik tak terima hadis mursal. Ada ulama yang terima. Maka jawapannya apa? Terima tu bersyarat
dan dengan sokongan. Tolak tu kalau tak ada sokongan. Itu maksud dia. Bukan maksud ni khilaf. Bukan macam tu. Semua khilaf. Tak. Contoh lain. Bila kita tengok penilaian terhadap periwayat hadis. Bukan hadis periwayat hadis. So ada nama ribu-ribu nama dalam sanad ni. Dinilai orang ni kata okey, dia tak okey, dia anggap macam khilaf. Rupanya penilaian yang nampak khilaf tu ialah pada hadis yang berbeza. Maksudnya rawi kena sama. Dalam hadis ni diterima. Hadis dia yang ni, minta maaf tak terima. So bukan tak terima dia tu, tak terima hadis dia. Sebab tu kadang-kadang imam-imam besar, Imam Ahmad ke, Imam Bukhari ke, Imam apa, dia ada beberapa pandangan terhadap perawi yang sama. Rupanya kena tengok dari segi apa? Hadis yang sedang dibincangkan. Seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Urayat Sunan Ilal Tirmizi, dia kata para ulama melihat hadis case by case. Tidak mengambil pakai borong ataupun pukul rata. Ambil terus, dia ni siqah, clear, terima semua hadis dia. Dia daif, tolak semua hadis dia. Tak. Maka perbezaan pendapat para ulama terhadap rawi biasa. Okey. Dan bila hadis tu dinilai sahih dan daif, hadis tadi periwayat dia hadis pula. Juga ada sebab musabab. Juga ada cerita tersendiri. Tak boleh kita kata ini sebagai bukti Imam Tirmizi bermudah-mudah. Kerana apa? Dia beza dengan Bukhari. Itu bukan bermudah-mudah, itu hasil ijtihad. Ijtihad maksud bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Okey? Baik. Ini paling penting. Maksudnya kalau ada orang kata kita berkata nak ikut imam dulu, kita nak bagi mudah Ustaz. Dulu khilaf kita selesaikan sekarang. Macam tu. Ya ke selesai? Ke masih lagi tak selesai dan bertambah-tambah khilaf? Lagi masalah. Dan lagi bahaya bila hadis disepakati dhaif zaman-zaman, dia sahihkan sama sekarang. Bila hadis disepakati sahih zaman-zaman, dia tolak pula zaman sekarang. Ini lagi masalah besar. Ini bukan menilai mana betul mana salah, ini dia tu yang salah. Zaman moden ni yang salah. Dia petikai. Semalam tadi ada orang tanya saya lepas kelas, Ustaz, betul ke Khadijah kahwin umur 40? Dan betul ke Aisyah kahwin umur 6? Saya kata mula dah. Mula dah. Kan? Apa hujah dia? Macam mana 40 tahun boleh beranak 6 orang? Saya kata anak Khadijah lagi ramai. Sebab suami dia yang awal 2 kali dia kahwin. Ada ulama kata 4 orang anak dia, 10 anak. Kemudian hujah tu akal dia kan, boleh ke 40 tahun boleh melahirkan anak 9 orang? Itu je hujah dia. Yang Aisyah pula kecil sangat lah Ustaz. Kecil sangat, 6 tahun 7 tahun. Betul ke? 6 tahun 7 tahun. Bukan 16 lah. Dah. Akhirnya kembali kepada akal juga, bukan kembali kepada kajian. Sebab semua diterima, ulama sirah terima tentang Khadijah, dan ulama hadis terima tentang Aisyah. Itu masalah dia. Jadi kita kata rupanya bahaya bila orang zaman sekarang nak jadi hakim, pengadil, sedangkan ulama dulu tak berlawan pun. Itu lagi bahaya. Paling bahaya. Kalau kata ulama ni kata saya mungkin kita boleh nampak pengadilan tu, walaupun mampu tak mampu, nombor 2. Ni ulama semua sepakat. Kita pula ambil pandangan yang berbeza. Kita kata kita nak menilai kembali. So ini bahaya. Seruan ke arah menilai kembali ini masalah besar. Dikata sebagai ulama yang mengkaji dalam bab hadis, saya tak ingat apa nama seorang tu, dia buat kitab yang cantik tentang tadlis maksud saya. Dia kata apa? Dia kata semua hadis telah selesai dikaji oleh ulama terdahulu. Tetapi masalahnya apa? Sama ada kita tak jumpa kajian dia ataupun kita tak faham kajian dia. Itu je lah. Tak jumpa, normal lah. Manuskrip lama, tulisan tangan zaman dulu dan sebagainya. Baik. Nombor 5, ini yang penting. Kalau Bukhari dikatakan bermudah-mudah, kenapa ada hadis dalam Bukhari dan Muslim? Kalau Tirmizi dikatakan bermudah-mudah, kenapa ada hadis dalam Bukhari dan Muslim, Tirmizi hanya kata hasan? Adakah ini dianggap bermudah atau ketat? Tirmizi ke Bukhari pula yang bermudah-mudah? Terbalik pula. Jadi ini situasi begini berlaku oleh ditemui oleh pengkaji Sunan Tirmizi. Biasa. Dan sebagai contoh mudah tadi ialah hadis tentang doa lepas wuduk yang dinilai sahih oleh Bukhari dan sebagainya,
Dan Tirmizi kata apa? Hasan. Dia tak kata hasan sahih. Dan dia kata tu, dan dia kritik pula, dia kata ada masalah pada sanad. Itu gitu. So para ulama kata dari sudut tu macam mana pula nak jawab? Adakah dia longgar ataupun ketat? Adakah dia bermudah ataupun dia lebih payah? Itu maksud tu. Dan nombor 6 ni yang penting, salah faham terhadap istilah Tirmizi dan kitab-kitab ada ini lagi besar. Maksud dia apa? Okey, bila Tirmizi kata hasan, sebenarnya jangan dianggap hasan tersebut sama macam hasan imam lain. Ini yang penting. Sebab Imam Tirmizi menilai hasan dengan beberapa syarat yang disebut dalam kitab Ilal di hujung Sunan Tirmizi. Ya. So tu ada Sunan Tirmizi yang hujung, saya tak tahu. Ke ada kat sini. Dinukilkan. Okey. Saya ambil yang mudah, iaitu Imam Zahabi sebut dalam kitab Muqizah dan Dr. Hatim Syarif huraikan. Kata Imam Zahabi, dia kata antara yang awal memberi istilah makna kepada hasan yang tertentu yang khas ialah Imam Tirmizi. Okey, Imam Tirmizi. Dia kata apa? Dia kata Imam Tirmizi menyebut, saya ambil dari kitab ni tapi ada dalam kitab Sunan Tirmizi kat sini. Dia ambil kata-kata Tirmizi. Tirmizi bila kata hasan, dia banyak ulang dalam kitab dia. Hasan saja ataupun hasan gharib ataupun hasan sahih. Baik, yang dia kata hasan saja tu apa? Imam Tirmizi kata apa yang aku sebut dalam kitab aku hasan, dia kata maksud dia ialah apa? Ada beberapa syarat. Pertama dia kata la yakunu fi isnadihi ma yuttahamu bil kadhib. Maksud tidak ada dalam sanad tersebut orang yang dituduh berdusta. Mana bila kita tengok peringkat penilaian ulama hadis, dituduh berdusta ni bawah. Sebelum ni ada lagi peringkat lain yang dhaif, yang apa, yang banyak salah, yang apa, yang okey. Jadi Imam Tirmizi luas juga dia punya maksud hasan dia, meliputi hadis yang juga dianggap dhaif oleh orang lain. So itu masalah besar. Masalah dia apa? Dia guna istilah hasan dengan makna tersendiri. Orang lain ambil kitab dia dan nilai dengan makna lain. Makna kemudian apa? Makna yang telah disepakati oleh ulama kemudian, hasan ni ialah syarat dia sama macam hadis sahih tapi kurang pada syarat hafazan rawi. Hadis sahih rawi dia tip-top, hadis hasan rawi dia kurang sikit tapi tetap diterima, tetap 5 syarat. Sedangkan di zaman imam-imam awal, hadis hasan ada banyak makna. Ada ketika hasan dikatakan dengan maksud sahih, ada ketika hasan dikatakan dengan maksud dhaif macam ulama kemudian, ada hasan dengan maksud palsu. Ini dihurai banyak oleh ulama-ulama yang mengumpulkan tentang hadis hasan, termasuk kitab tadi secara sangat-sangat dibaca, iaitu buku Hadis Hasan karya Dr. Profesor Ustaz Dr. Profesor Khalid Durais. Dia sebut Imam dulu pernah kata hasan, Imam Bukhari pernah kata hasan, Imam Ahmad pernah kata hasan. Apa maksud dia? So maksud pada setiap waktu dan setiap ulama, ada ulama kata disebabkan hasan itulah kami tak ambil. Maksudnya hasan dengan maksud palsu. Dan Imam Ibn Salah kita ada muqaddimah, dia kata apa? Hasan kadang-kadang datang dengan maksud bahasa indah hadis tu, bukan maksud sahih. Itu yang Imam Ibn Salah kata hasan ni dia cuba nak fahamkan tu, dia cuba buat kaedah, akhirnya timbul Ibn Salah kata hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Dia segabung dengan semua yang dulu tu. Cuba tengok baca dalam bab hadis hasan muqaddimah Ibn Salah ataupun Ma'rifat Ibn Salah. Baik. Kemudian dia kata mesti ada hadis tu tidak syaz, tidak ada pencanggahan dan juga ada banyak riwayat yang menyokong. Jadi hadis hasan dari sisi Imam Tirmizi kadang-kadang luas makna dia, meliputi hadis yang dhaif tapi matannya diterima. So orang yang ambil maksud hadis hasan tempat lain, letak dekat hadis hasan Tirmizi, tak sama. Dia pun kata Tirmizi mudah dan lenient dan longgar. Ini salah lah. Dia tak faham maksud Imam Tirmizi. Kan? Imam Tirmizi kata aku maksud lain, kita guna maksud lain. Kita pun disebabkan kita yang tak faham, Imam Tirmizi yang kena. Ini masalah paling besar. Kan? Dijawab oleh Dr. Nuruddin Athir dalam tesis PhD dia. Baik. Kemudian dia kata apa?
salah faham termasuk hadis hasan. Dan yang ketujuh, hujah Tirmizi menilai hadis jelas oleh beliau dan boleh difahami. Maksud Imam Tirmizi, dia tak cover. Baca buku dia cerita habis. Kenapa dia dhaifkan, kenapa dia sahihkan. Kenapa dua hadis dia bawa daripada dua sanad, satu dhaif, satu sahih. Kenapa ini menguatkan, kenapa dia tak ada sahih dulu kemudian dhaif. Kemudian dia cerita habis dalam kitab. Sebab tu sebagian ulama mengatakan kitab Sunan Tirmizi atau Jami' lebih mudah difahami daripada Bukhari dan Muslim. Ada ulama kata begitu. Sebab apa? Dia jelaskan. Dalam tu ada cerita pasal mazhab, fiqh, cerita pasal hadis, sahih dhaif, ada cerita pasal rawi, okey tak okey. Ada cerita pasal sahabat-sahabat lain yang riwayat hadis tu, ada penyokong-penyokong dan penguat. Imam Tirmizi meringkaskan kitab dia. Dia sebut satu hadis, dia kata lambat yang sama ada hadis lain. 1, 2, 3, 4, 5. Dia sebut satu je, yang lain ada. Dia buat ringkas. So makna Imam Tirmizi mengetahui dan memahami maksud tu. Jangan kita kata dia tak faham. Contoh mudah, hadis tu ada cacat, kelemahan, ketaifan, ada 4 ketaifan. Tirmizi sebut satu je. Bukan maksud dia tak tahu 4, tapi satu dah cukup untuk menjelaskan. Datang orang lepas dia kata ada 4, wahai Imam Tirmizi. Ada 4, tahu tak? Nak ajar Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni orang alim. Dia tahu semua. Tidaklah mesti menjadi syarat orang alim itu ceritakan semua. Itu maksudnya. Baik. Saya nak baca sikit sebagai hujung macam mana Dr. Nuruddin Aitir menyatakan kenapa wujudnya orang kata Tirmizi ni bermudah-mudah. Dan dia jawab panjang lebar juga. Saya ringkaskan saja. Yang kita akan baca mukadimah ni, kesimpulan dia. Dia kata apa? Dia kata dia mudahkan. Dia kata apa? Dia kata ada orang yang mengkritik tentang Tirmizi, terutama bila dia menilai sahih ataupun hasan, maka mengatakan bahawa dia bermudah-mudah. Di antaranya ada Imam Az-Zahabi dalam bukunya Mizanul I'tidal, ketika dia menilai periwayat yang Imam Tirmizi terima tapi bagi dia tidak diterima. Okey? Mizanul I'tidal kita Imam Zahabi sebut nama-nama rawi. Sudah beritahulah rawi ni Tirmizi terima sedangkan dia dhaif. Tirmizi mudah-mudah. Itu maksudnya. Cerita tu. Okey. Dia pun beritahu contoh, dia kata satu hadis yang diriwayatkan oleh Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani. Dia kata hadis ini Tirmizi mengatakan hasan sahih. Maka dia menjawab, Katsir ni orang yang tidak sahih, tidak siqah. Dia bawa lah ulama menolak. Maka dia kata Tirmizi menilai yang sahih, maka salah. Oleh itu ulama tak ambil pendapat Tirmizi dalam bab sahih. So dia tengah cerita satu sudut. Sudut dia apa? Rawi itu dhaif bagi dia. Hadis dia pun dhaif bagi dia. Bagi apa? Bagi Zahabi. Tirmizi kata sahih. Tirmizi tak boleh pakai. Maksudnya secara ringkas dalam bab tu lah kot. Kan? Setengah faham secara umum. Baik. Dan sebahagian lagi, ada lagi rawi dia kata contoh, sebagai contoh tentang dia kata tentang rawi, dia kata Hajjah bin Al-Tah. Maka dia kata apa? Dia kata Imam Tirmizi menghasarkan hadis ini sedangkan ada 3 rawi yang dhaif. Maka dia kata fala yuqtar, janganlah tertipu dengan penilaian Tirmizi yang hasan kerana kebanyakannya dhaif. Maksudnya apa? Tirmizi kata hasan, janganlah terima sebab kebanyakannya dhaif. Maksud dia apa? Maksud dia Tirmizi kata lain. Tirmizi akui dan terima, dia kena hasan, itu istilah dia. Imam Zahabi pula faham hasan, itu istilah lain. Maka dia kritik Imam Tirmizi. Baik, apa nak jawab? Kata Dr. Nuruddin Aitir, jawapannya ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum dia kata apa? Yang umum dia kata, pertama, tidak ada seorang pun ulama yang meragui kekuatan Tirmizi dalam hadis. Dan Imam Bukhari memuji dia. Maka ini satu benda yang besar. Kemudian dalam kitab Tirmizi, kata Dr. Nuruddin Aitir, saya ulang lagi tadi, kata Tirmizi telah bertanya dan mengambil pendapat daripada Bukhari, Ad-Darimi dan Abu Zur'ah. Ini 3 ulama yang besar. Dia buat kitab Sunan Tirmizi berdasarkan seliaan 3 ulama besar tadi. So bagaimana kita kata dia salah? Ini jawapan umum ni. Setengah orang tak terima yang umum-umum ni. Dia nak contoh, okey. Lepas ni contoh. Yang kedua dia kata Ibn Salah memuji dan menerima tasahih Tirmizi. Kita sebut tadi dalam kitab tadi.
Dalam bawah ni ada dalam nota saya bagi faedah yang keempat. Kemudian dia kata para ulama dia kata menerima selepas Tirmizi, menerima Imam Tirmizi dan menyebut-nyebut tentang kesahihan Imam Tirmizi, sahihkan dia terima dan terima. Baik, itu umum. Baik. Dia kata jawapan yang terperinci, saya ringkaskan dia. Dia kata ada sebab kenapa ulama kata begitu. Maksudnya apa? Ada sebab kenapa ulama kritik Imam Tirmizi. Kenapa Imam Tirmizi kata sahih sedangkan rawi dhaif? Kenapa Imam Tirmizi kata hasan? Okey, ada sebab. Pertama, ini kita nak buka minda. Tuan-tuan etir ni masya-Allah, orang yang banyak berjasa. Kita harap benda yang dia bawa ni, dan ramai ulama setuju dengan cara dia. Dia kata apa? Pertama, menyedari wujudnya manuskrip yang berbeza-beza. Ada hadis dalam satu manuskrip sama, Tirmizi. Manuskrip ni maksud tulisan tangan zaman dulu disalin dan diwarisi. Ada setengah manuskrip tulis hasan sahih. Hadis yang sama, hasan sahih. Ada manuskrip yang pula tulis hasan saja. So, perbezaan manuskrip kadang-kadang menyebabkan kita tak faham maksud Tirmizi yang mana satu. Sebab kalau kita kata Tirmizi mengatakan hasan sahih, kita pun cek seorang-seorang hadis yang dhaif. Rupanya dia kata hasan saja dalam manuskrip yang lain. Bermakna dia dah sedar benda tu. So sahih ni adalah kesilapan salin. So kena jaga, kena kenal pasti kesilapan atau tepat atau salahnya manuskrip tulisan tangan Tirmizi. Telah pun diakui oleh Imam Nawawi sendiri di zaman dia, Ibn Hajar zaman dia dah diakui bahawa ada Sunan Tirmizi yang manuskrip yang berbeza-beza. Tu kena hati-hati. So adalah salah lah kalau kita ambil pandangan tulisan yang salah tadi, salah penulis, salah pengarang. Kita pun rawat kritik semua, rupanya Imam Tirmizi kata lain. Itu lagi bahaya. Itu satu. Dan dia bagi contoh. Dia bagi contoh. Contohnya ialah hadis Rukanah, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab hadis. Dia pernah kalau tak salah dalam sebelum dilantik menjadi Nabi telah wrestling, bergusti lawan, dan Nabi menang. So dia kata apa? Dalam sebahagian manuskrip ditulis Imam Tirmizi mengatakan hasan gharib, manakala dalam beberapa manuskrip yang lain ditemui hanya gharib, tak ada hasan. So orang yang kritik Tirmizi menggunakan manuskrip yang pertama, dia kritiklah kenapa kata hasan bla bla. Rupanya ada manuskrip yang lain ditemui tak ada pun perkataan hasan, ada gharib saja. Dan perkataan gharib dikata sebagai ulama, bila Tirmizi kata gharib, biasanya ada masalah. Bukan mesti ya, biasanya ada masalah. So bila Tirmizi kata hasan sahih, hasan gharib, tak apa. Tiba-tiba dia kata gharib, tak ada apa tambahan. Maka ni ulama kata biasanya dhaif. Bukan mesti dia, biasanya dhaif. Ini ulama yang dah khatam Bukhari dan Tirmizi berkali-kali. Baik. Dan dia kata sama juga dalam sebagai riwayat, dia kata ada hadis yang kedua, ada Samurah bin Jundub tentang solat gerhana. Dia kata Tirmizi mengatakan ada satu naskah, satu manuskrip hasan sahih gharib. Hasan sahih gharib. Okey. Tapi dalam sebahagian manuskrip yang lain dikatakan hadis gharib. Gharib hasan, tak ada sahih. So kalau orang kritik, kenapa kata sahih, kenapa tak? Tengok manuskrip lain, rupanya tak ada sahih. So ini kena hati-hati. Sebab tu orang yang mencetak, antara cetakan yang bagus wallahu alam ialah cetakan Syekh Shu'aib dan Syekh Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Itu antara cetakan yang bagus. Baik. Dan juga ada sebagian cetakan yang cetak baru. Kita masuk kembali diteliti dan terperinci. Kemudian yang kedua, sebab kedua, itu sebab pertama ialah kena hati-hati, mungkin berbeza manuskrip. Yang kedua apa? Yang kedua tak faham istilah Imam Tirmizi. Itu yang tadi dah sebut tadi. Tak faham istilah Imam Tirmizi. Okey, maksud dia kata hasan itu sebab apa, dia kata sahih sebab apa. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa Imam Iraqi antara yang mengatakan di antara cara Tirmizi ialah bagi dia ialah dia menghasilkan hadis bila ada banyak riwayat dan jadi sahih bila ada banyak sokongan. So ini kata Imam Iraqi. Baik. Dan dia beri contohlah beberapa hadis, seperti hadis yang dikritik oleh Imam Zahabi tadi. Kemudian hadis lain dikritik oleh ulama-ulama lain. Baik. Contoh dia. Kemudian yang seterusnya ialah dia kata
perbezaan ijtihad. Jadi ini bukan masalah untuk dikritik, saya sebutkan tadi kan, tapi kita ulang balik sebab Dr. Nurdin sebut perbezaan ijtihad. Tak boleh marah Imam Tirmizi kalau bagi dia orang tu siqah dan sahih. Bagi orang lama lain tak. So ini perbezaan, bukan soal dia salah, mungkin dia betul, mungkin ada keadaan sendiri. Baik, maka dia beri contohlah khilaf pada rawi, khilaf pada hadis, panjanglah cerita dia. Kemudian disebut lagi, dia kata sebut lagi di hujung, kita ambil di hujung insya-Allah. Panjang lah cerita ni. Kita ambil hujung. Okey. Baik. Dia kata apa? Kita bacakan kesimpulan dia sikit. Dia kata setelah kita berikan semua contoh ni, banyak lah bagi, kita dapat menolak kritikan negatif terhadap penilaian Imam Tirmizi dalam bab sahih dan hasan. Dan dia ada banyak sebab yang berbeza pandangan. Maka dia kata kritikan ni apa? Dia kata Imam Tirmizi punya penilaian dipakai dan diterima. Dan ditambahkan di hujung ni bagaimana disebutkan Imam Tirmizi kata, aku buat buku ini, aku tunjuk pada ulama Hijaz, ulama Iraq, ulama Khurasan, semuanya redha, terima. Ini disebut oleh Ibn Athir dalam Jami' Usul dan dalam beberapa kitab. Jadi dia kata itulah panduan kita. Dia kitab dia disahkan oleh mereka. So kalau kita datang lepas tu tak faham semua, itu salah kita. Kemudian dia kata apa? Dia kata di hujung dia kata Tirmizi, Imam Tirmizi ini sebagai hujjah, imam hujjah, walaupun beberapa kritikan terhadap beliau tu ada, tapi ada banyak sebabnya, dan beliau diterima sebagai hujjah. So kita cukup menarik. Kitab yang cukup menarik yang saya cadangkan dibaca. Kalau letak terjemahan susah jugalah, tapi mungkin siapa-siapa yang jumpa kitab tu boleh baca. Jadi saya rasa setakat itulah kita hari ini. Kalau ada soalan, sambil-sambil saya susun ni, kalau soalan daripada yang datang. Yang mana sikit Ustaz, macam mana ulama putuskan nak pakai yang mana satu? Dia sebenarnya perbezaan pandangan ulama ke situ. Perbezaan pandangan, maksudnya ada sebagai ulama dia gunakan, dia bandingkan, kan, dan dia cuba ketengahkan. Sebagai ulama lagi, dia kata antara yang terbaik ialah beberapa manuskrip yang dicetak sekarang. Tapi perbezaan telah berlaku sejak zaman dulu. Seperti Imam Tirmizi kadang-kadang, Imam Nawawi pernah sebut dalam sebahagian naskah Imam Tirmizi kata begini. Maka naskah lain Imam Tirmizi kata, ada keadaan yang kita tak dapat dipastikan mana yang nak diambil. Maksudnya ada keadaan begitu. So ulama ambil sikap zaman sekarang ni menyebut perbezaan. Kalau ada, buat footnote sebut, kan, seperti mana dibuat oleh Dr. Bashar Awad. Bila kita baca kitab dia, dia sebut bahawa dia kata dalam sebagai riwayat manuskrip kata begini. So itu lebih baiklah untuk kita aware, hati-hati. Perbezaan tu jadi Ustaz disebabkan anak murid dia tulis ke ataupun Sebabkan orang lepas-lepas tu, bukan anak murid saja, orang yang datang lama lepas tu. Ni saya, dengan saya ni ada kitab Imam Iraqi, Takhrij Ihya Ulumuddin, kan, Takhrij Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, yang ada orang duk kritik, kata ada banyak hadis palsu semua kan. Okey, saja dah saya buka tengok kan macam mana Imam Iraqi menerima penilaian Imam Tirmizi ketika dia takhrij hadis-hadis ni. Jadi ulama-ulama terima. Apa ni, Imam Tirmizi meriwayatkannya dan menilainya sebagai hasan, Imam Tirmizi meriwayatkannya sahih. Dia sebut begitu. Dan kalau ada perbezaan, baru dia akan sebut perbezaan. Tapi kebiasaan dia akan sebut riwayat Tirmizi dan Tirmizi sahihkan dan Tirmizi hasankan. Macam ada ni dia kata soal mandi hari Jumaat. Kita hadis ni dihasankan oleh Tirmizi. Titik. So kalau ulama macam Iraqi sendiri terima, walaupun ada ulama yang tak terima, ini case by case. Bukan maksud kita nak kata Imam Tirmizi ni macam sebagai ulama katakan, Imam Tirmizi ni kalau ada riwayat mesti kena check, tak boleh pakai, tak boleh terima
mesti disahkan dulu. Ini masalah besar. So bagi orang yang mampu, dia akan semak. Itu. Bagaimana perbezaan pandangan? Okay, saya beri contoh yang tadi. Ini jadi apa ni? Boleh buat solat. So, Imam Tirmizi dia mengatakan sahih ke hasan semua. Contoh macam hadis ni kan. Saya buka secara lawak je, saya buka. Imam Tirmizi kata dia kata hadis ni hasan gharib. Hasan gharib. Tapi hadis tu ada dalam Sahih Muslim. Ya. Ini jumpa hadis. Dia kata hadis hasan. Hadis hasan. Jadi bila kita tengok dalam kitab-kitab dia, dia kadang-kadang menghuraikan dengan begitu teliti. Tiba-tiba kita kata dia bermudah-mudah, itu salah. Kalau ada lagi soalan? Jadi kita boleh simpulkan bahawa orang-orang moden yang bawa kata Tirmizi mutahhid semuanya majoriti berpandukan pada Zahabi. Berpandukan Zahabi. Sedangkan Zahabi sendiri dikritik oleh ulama. Dan Dr. Nurdin itu ada sebut tentang hadis yang dikritik tu. Ada beberapa hadis. Jadi Dr. Nurdin jawab balik, tak mesti begitu. Jadi mana boleh dijawab. So kita sangka, dan jawab oleh Iraqi. So kita sangka macam Zahabi cakap ni mewakili semua ahli hadis. Lepas tu pula ada orang boleh zaman sekarang dia kata majoriti ulama menerima Tirmizi ni bermudah-mudah. So tambah lagi majoriti pula. Bukan majoriti tapi ada. So kita tak nafi. Kita tak boleh nafi benda yang disebut. So pulang pada kita untuk menerima tidak. Masalah paling besar bila kita tolak Tirmizi dengan hanya berpandukan kata-kata tersebut. Itu masalah dia. Dan kita boleh menghalalkan pula penolakan ulama lain terhadap Tirmizi. Oh biasa Tirmizi. Biasalah dia mudah-mudah. So hari ni kita nak bagi kitab Imam Tirmizi. Janji semalam. Janji. Siapa yang datang kita bagi. Pendatang kita bagi Syama'il Muhammadiyah percuma. Ini usaha daripada Ustaz Rosli daripada Penang. Dia terjemah dengan kawan-kawan. Kemudian jasa baik dia bagi percuma sesiapa yang nak. So bagi saya alhamdulillah, daripada kita nak beli pula ada yang jual mahal ataupun kita nak terjemah. Kita ada hajat juga di Tirmizi Center nak terjemah buku ni insya-Allah. Jadi kita dapat buku ni, terima kasih pada ikatan apa tu? Ikatan apa? Ikatan Penuntut Ilmu Pulau Pinang. Islam. Buku kita pula. Buku kita pun kita bagi juga. Buku kita pun ada juga. Kecil lah. Buku ni kecil. Dah ada. Buku kecil Jawami'ul Kalim Ali Al-Qari. Ini kita terjemah, dah ada orang sumbangkan. Sama macam kitab tadi Syama'il, ada orang yang berharta dia derma dan dia cetak dan dia bagi. Alhamdulillah kita berhenti hujung bulan ada khatam Tirmizi di Kedah. So kita akan bawa buku-buku ni lah untuk guna. So tak payah fikir nak betul setiap nota ke, seorang bawa ke. Saya sendiri dah mengajar beberapa tempat Syama'il, saya bawa je. Jadi alhamdulillah yang selama ni duk dengar, duk belajar ikut hafazan, kita dah bagi buku lah. Asyik hafal je kan. Ramai orang belajar Syama'il dengan saya tu dia hafal. Saya bawa buku, bawa laptop semua, dia relax je. So apa ni, sekarang kita dah boleh bagi alhamdulillah. Orang dah ada. Sebab buku ni free. Atau juga kenapa Imam Tirmizi saja yang orang duk sibuk kan? Kenapa imam lain yang tak kacau? Dia kacau juga sebenarnya. Dia kacau juga. Kacau tak? Bukhari pun dia kacau. Golongan yang pun dia kacau. Tapi Tirmizi dia mungkin beginilah. Mungkin sebab pertama sekali kita kena faham bahawa kitab-kitab sunan mesti ada hadis dhaif. Sengaja dimasukkan. So orang yang berpegang kepada hanya sahih aja boleh amal, dia akan kacau semua kitab. Itu point dia. Kan? Jadi kalau dia pegang, dia salah faham, dia pegang kononnya hadis-hadis nak beramal mesti sahih sahaja ataupun hasan sahaja. So bila dalam kitab Tirmizi ada dhaif,
dia ada masalah. Sedangkan semua kitab ada dhaif. Tapi yang terpilih dan bersebab. Contoh kita semua Sahih Muslim ada dhaif. Yang Imam Muslim kata dhaif. Dalam mukadimah dia ada. Sahih Bukhari ada dhaif. Yang Bukhari kata dhaif. Ada kitab Sunan semua ada. Musnad semua ada. Muwatta Malik pun ada. So kalau ada orang kata dia tak nak hadis dhaif langsung, dia telah menyalahi kaedah para ulama yang terdahulu. Ini dipanggil sebagai pembersihan, pemurnian. Kononnya nak murnikan kitab dulu yang kotor. Nak bersih kitab yang kotor. Nak bersihkan sejarah. Sejarah ni banyak. Ada orang tersebut kat saya, dia kata ini semua adat Malaysia ni banyak mai pada Syiah. Sebut macam tu je. Dia kata betul ke? Ya ke? So dia ada orang cuba kelirukan masyarakat. Itu ayat yang sebenar. Kelirukan masyarakat dengan apa? Dengan kaedah-kaedah yang tak pernah ada sebelum ni. Antara kaedah tu ialah hanya hadis sahih diterima. Tak, ulama tak kata macam tu. Semua kitab mustalah hadis boleh dikatakan semuanya menyebut tentang hadis dhaif dan ia diterima oleh ulama wujud dalam kitab, semua kitab. Musnad Ahmad ada dhaif, Musnad Syafi'i ada dhaif. Musnad lain. Segala sunan, segala mu'jam, segala apa Muwatta ada. Maksudnya hadis dhaif rupanya bukanlah ditolak seperti mana ada orang dakwa. Itu masalah paling besar. Jadi bila kita tengok masalah besar ialah kaedah tu. Kaedah dia tak boleh terima, tak masuk otak dia. Kenapa hadis dhaif ni ada? Maka dia asingkan. Sebab tu ada orang jual kitab, dia jual Sahih Tirmizi je. Kan? Kita kata Sunan Tirmizi yang Imam Tirmizi buat. Kalau dia asingkan, tak nampaklah keindahan buku tu. Dia kata tak, kita kena ambil yang sahih. Ini masalah besar. Siapa yang sahih kan? Orang zaman sekarang. Mungkin betul, mungkin salah. Katalah dia nak buat kerja. Katalah ada orang dia nak buat kerja, dia ambil hadis yang Tirmizi kata sahih, dia asingkan. Mungkinlah kita nampak macam ada tujuan. Tapi Tirmizi tak buat macam tu. Dia nak sebut dalam bab yang sama kadang-kadang ada sahih ada dhaif. Dia nak macam tu. Dia nak keluarkan makna. Sebab tu Imam Ibn Salah dalam kitab Muqaddimah dia, kadang-kadang ulama mengambil maknanya. Dan bila kita belajar dengan sebagai ulama, Dr. Syekh Hasan Wa'ili, dia mengajar Sunan dulu, saya ikuti, dia kata apa? Kadang-kadang hadis tu, dalam hadis yang panjang tu, ada makna yang betul, tapi ada juga makna yang dhaif. Maka Tirmizi ambil juga untuk mengambil Hasan sebagai Hasan. Dalam Syama'il Muhammadiyah sebagai contoh, ada hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang bermasalah, tapi sebab hadis tu dalam tu maknanya betul, Tirmizi tetap kekalkan. Dan tak ada ulama kritik Syama'il lepas dia buat. Itu yang kata tak ada ulama kritik Jami' Tirmizi lepas dia buat. Sama sekarang ni orang nak buat macam-macam kajian, maka dia jumpalah apa yang dia jumpa. Sedangkan Imam Zahabi cakap tu, ada waktu dia kritik, ada waktu dia puji. Ramai orang tak ambil pujian Zahabi tersebut. Itu yang paling bahaya. Dan Imam Tirmizi bukan imam biasa, dia disahkan oleh imam sah. So idea kita kadang-kadang, perspektif kita yang salah, idea kita yang salah. So kita kata ini hadis tak boleh. Tak boleh ni. Ini hadis dhaif. Kenapa Tirmizi kata hasan? Ada tak faham maksud hasan pula di sisi Tirmizi. Dan kalau Tirmizi terima pun itu hujah dia, ijtihad dia. Kita ambil siapa punya? Kita sendiri. Wallahu a'lam. Okay, kita ambil ulama lain dan kita banding-bandingkan. So salah cara kita fikir. So setengah orang kata terlampau nak mempertahankan sampai tak betul. Tak. Macam Imam Ibn Majah, dia bawa hadis dia, ada ulama kritik kita ada sikit. Sebab cara dia susun tu lain. Dalam bab yang satu, dia nak ada hadis dhaif ke tak sahih ke tak sahih ke apa, dia tak kisah, dia nak bawa hadis dalam bab tu. Sebab tu ada hadis yang sangat-sangat dhaif, bahkan ada yang kata palsu, dia masukkan juga. Adakah dia tak tahu? Dia tahu. Tapi dia ada sebab menyusun kitab dia. Dan di antara sebab tu Syekh Nurdin Inti ada sebut panjang, kenapa ada hadis dhaif dalam kitab-kitab ulama. So kita kena belajar sebab. Bukan datang-datang, ini aku tak pakai, tak terima, ni aku tak terima, dan kau tak terima tak apa. Semua orang terima kitab tu. Itu maksud dia. Allahu a'lam.
Okey, insya-Allah dan rezeki insya-Allah kita jumpa lagi. Wallahu alam. Dan siapa yang nak nota tu mungkin kita boleh letak dalam PDF pun dalam grup kita agama. Siapa boleh minta insya-Allah. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam.